Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan. Apa khabar? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau okey, kita mulakan ya hari ni. Boleh Ustaz. Ya. Jadi hadis kita sebenarnya depan lagi rasa ni ya. Cuba cek balik. Jadi hadis yang ke berapa tu? Lepas kita dapat satu hadis saja Ustaz. Macam mana? 175. Malam ni kita buat 176. 176. Ya. 176 belum baca ya? Belum. Okey, 176. Kan dah baca ni ya? Belum ya? Belum Ustaz. Belum. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah. Jadi kita baca hadis yang ke 176. Walahu an Uqbah bin Amir ya. Walahu dan bagi Imam Muslim juga. Hadis ni pun riwayat Imam Muslim. Ya, hadis riwayat daripada Imam Muslim. Kita tengok ya, dah share kan? Nampak dia punya ni? Nampak dia punya sharing nampak page yang saya share tu? Nampak. Kak Kelly boleh nampak Nampak. Nampak Haji Mak Syah, okey. Yang saya share ni okey Okey. Walahu an Uqbah bin Amir ya, dan hadis ni riwayat daripada Imam Muslim juga. Ya, seperti mana hadis sebelum ni daripada Uqbah bin Amir ya, daripada sahabat Nabi Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir ni orang Mekah ni. Ya, cuma nanti bila berlaku perang antara Muawiyah dengan Ali, dia pro Muawiyah. Ya, dia tak pro Ali. Ya, biasalah ya, geng-geng Quraisy yang bangsawan ni nanti bila berlaku peperangan ya antara Saidina Ali ya dengan Muawiyah, ramai di kalangan mereka yang menyokong Muawiyah. Ya, tu atas apa kita panggil sentimen perkauman lah. Ya, bukan sebab Saidina Ali itu bukan Quraisy ya, Saidina Ali Quraisy juga ya, tapi Quraisy Bani Hashim. Sedangkan ya kalau kita tengok Saidina Osman ya, itu datang daripada Bani Umayyah. Ya, dan sahabat-sahabat lain kebanyakannya bukan Bani Hashim. Ya, kebanyakan para sahabat Nabi bukan daripada Bani Hashim. Jadi bila mereka bukan daripada Bani Hashim, ya, jadi mesti ketika perang mereka tak pro Ali. Ya, jadi kalau kita tengok orang-orang lain ya, yang Bani Hashim of course sokong Ali lah. Tapi kalau yang bukan Bani Hashim banyak yang sokong Muawiyah ya. Ini bab politik lah tuan-tuan. Ya, jadi politik ni sama aja ya. Sekarang pun macam tu juga. Ya, ada kepentingan masing-masing ya, ada puak-puak dia. Ya, ini benda yang sentiasa ada lah pada setiap zaman. Ya. Jadi Uqbah bin Amir salasu saat, ada 3 waktu ya, karena Rasulullah SAW yanhana, Nabi larang kita ya. Bukan Nabi haramkan tapi Nabi larang. Nabi guna perkataan larang sebab tu waktu ya yang yang kita tak boleh solat tu dipanggil waktu larangan. Bukan waktu yang diharamkan, bukan ya. Waktu yang dicegah, dilarang. Ya, dipanggil waktu manhi dipanggil ya. Saya dah sebut beberapa kali pada minggu-minggu lepas, dia panggil waktun manhi ya, waktu manhi. Ataupun kalau banyak ya, al-awqat al-manhiyah. Manhi atau manhiyah. Ya. An-nusalliya fihinna. Jadi Nabi larang kita daripada kita solat pada waktu tersebut. Ya, 3 waktu. Kemudian wa'an takbura ya, dan Nabi larang wa'an nakbura, dan Nabi larang kita mengebumikan, kita menguburkan pada waktu tersebut ya orang yang telah meninggal dunia. Jadi kalau nak solat pun tak boleh ya, nak maksudnya solat sunat ya, kita dah sebut. Dan kalau kita nak kebumikan jenazah pun kita tunggu kejap. Yang pertama hina tatlu'u syamsu, ketika terbit matahari. Ya, ketika terbit matahari sampai ya, terbit matahari bazirah ni maknanya baru mula-mula matahari terbit. Ya, kalau sekarang 7-8 minit terbit matahari ya, jadi maknanya dalam 5-10 minit tu
itu bazirah lagi lah. Hatta tartafi' sampailah. Kalau di Malaysia 28 minit. Selepas daripada sunrise. Ya, selepas 28 minit. Tuan-tuan kena ingat tu, ya, di Malaysia. Jangan tengok Saudi, jangan tengok tempat lain. Mereka, ya, dia punya time zone dia berbeza. Jadi sebab tu kita kena pakai kalender yang di Malaysia ni, tuan-tuan. Kena pakai kalender Kuala Lumpur, kalender Selangor, ya, dan dia dah tetapkan. So kita kena follow lah. Jangan pandai-pandai sendiri, ya. Ada orang dia kata, saya pergi Saudi 15 minit dah boleh solat, kat Malaysia tak boleh, tuan-tuan. Itu Saudi. Ya. Saudi maknanya Mekah, Madinah, Jordan, ya, sebab dia punya time zone dia sama. Dia duduk di longitude yang sama, ya. Kita longitude kita dengan Singapura, dengan Thailand, ya, dengan Indonesia, tu boleh. Ya, jadi lain negara, lain kedudukan longitude dia, lainlah kita punya waktu. Berapa minit itu ahli ilmu falak yang tentukan, dan kita kena patuhlah. Ya, kita kena ikut, ya, sebab nak buat apa ada jabatan ilmu falak di majlis agama, di pejabat agama kalau kita tak nak ikut. Ya, jadi maknanya kita kena faham, ya, bahawasanya apabila kita menyebut tentang apa, ya, tentang apa ni waktu solat, kita kena follow. Ya, kita jangan kita kata boleh 5 minit selepas sunrise boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Kena ikut. Ya, dan Nabi pun larang. Ya, cuma Nabi tak sebutlah berapa minit. Sebab, ya, jam tak ada lagi zaman Nabi. Jadi oleh kerana itu, ya, dia banyak ikut pada fenomena alam. Maknanya yang pertama, matahari terbit. Okey, itu fenomena alam lah tu. Ya, bazirah dalam keadaan baru nak keluar tu. Hatta sehinggalah tartafi', sampai matahari naik. Matahari naik tu waktu duha. Ya, matahari naik tu tartafi', ya, matahari naik itu adalah waktu duha yang awal. Maknanya 28 minutes. Ya, after sunrise, 28 minit, dan dia tak berubah, memang sama, tuan-tuan. Ya, wahina, kemudian yang kedua ada koma tu kan. Yang kedua wahina yaqumu qa'imuz zahirah. Ketika mana, ya, ketika mana matahari tu, ya, nak masuk zuhur dah, ya, terik betul, duduk atas kepala kita. Hatta sehinggalah tazula syamsu, sampailah tergelincir matahari. Jadi maknanya dekat-dekat, ya, dekat-dekat nak zuhur tu tak boleh sembahyang. Kalau kita datang ke masjid, ya, jadi kita dah tahu dah dekat-dekat nak azan. Jadi jangan solat dulu. Tuan-tuan jangan solat dulu, ya, tunggulah kejap. Tunggu kejap, ya, sampai matahari gelincir, azan, lepas azan baru solat. Ya, kalau nak kuburkan jenazah pun, nak solat jenazah pun tunggu kejap. Sebab tu biasa solat jenazah dibuat kalau di masjid, ya, hari Jumaat, biasa bila dibuat? Selepas selesai solat Jumaat baru buat. Ya, Zuhur pun sama juga. Selesai solat Zuhur, lepas tu, ya, barulah immediately dibuat. Tak tunggu solat sunat, ya. Terus saja lepas pada solat Zuhur, ya, biasa dia mungkin zikir sekejap ke, ada doa ke, ada apa. Kemudian terus, ya, bangun untuk solat jenazah. Ya, untuk menyegerakan jenazah tu dikebumikan. Waktu ketiga wahina tatadayyaf, ya, tatadayyafu asyamsu lil ghurub, ketika mana matahari hampir-hampir nak tenggelam. Ya, maknanya matahari dah sangat menguning. Ya, jadi kalau maghrib kita 7.20, maknanya, ya, 7.10 tu nampak dah nilah. Ya, dah menguning sangat dah, ya. Maknanya matahari nak tenggelam. Kalau melainkan orang yang terlambat, ya, mungkin ada traffic jam ke ataupun, ya, tertidur dan sebagainya, tu lainlah. Okey, hadis riwayat Muslim, hadis ni sahih, dilarang solat dan menguburkan jenazah pada 3 waktu. Ya, pada yang pertama waktu matahari baru terbit, sunrise. Sampailah 28 minit, ya, tambah. Itu di Malaysia 28 minit. Kalau di Mekah, ingat lagi, ya, Haji Mat Syah, kalau di Mekah berapa minit? Malaysia 28, Mekah Madinah how many minute? Ya. Mekah Madinah berapa minit? Lagi cepat ke lagi lambat? 15. 15 minutes. 15 minutes. Itu bukan suara Haji Mat Syah tu, ya. Berapa minit Haji Mat Syah? Dalam 18 minit ke 20 minit tu. Oh, lambat tu 15 je. 15 saja, ya. Sebab di Mekah memang dia dah ada timetable dia 15. Jadi ingatlah tuan-tuan, Mekah, Madinah, Jordan, ya, Palestin 15 minit saja selepas sunrise.
Kalau sunrise pukul 7, ya, 7 suku dah boleh. Tapi sunrise dia lagi awal. Ya, sunrise dia mungkin 6:30 ke 6:45, maknanya by 7 o'clock dah boleh dah. Kat Malaysia tak boleh 28 minit. Ya, itu waktu antara sunrise sampailah waktu duha awal. Waktu duha awal tu is isyraq lah. Nanti tuan-tuan tanya balik, ya. Ustaz, apa beza duha dengan isyraq? Tu soalan klasik lah, ya. Dah banyak kali tanya dan dah banyak kali diterangkan. Jadi take note lah tuan-tuan. Ya, 28 minit tu adalah masuk waktu duha. Mula-mula duha yang kita buat tu kita panggil isyraq. Ya, waktu tu waktu isyraq lah. Isyraq tu adalah waktu duha lah. Ya, maknanya the first duha that you do, that you perform, ya. 28 minit after sunrise, itulah dia solat isyraq yang juga merupakan solat duha di awal waktu. Itu special duha lah. Ya. Pada waktu matahari tepat di tengah, ya, maknanya tengah-tengah, ya, atas kepala kita, betul-betul tak ada bayang lah. Sampai dia tergelincir. Gelincir maknanya dia pergi ke sebelah timur, bayang kita ada di sebelah barat. Tuan-tuan pergi tengah-tengah padang, ya, tengah-tengah panas terik tu, tuan-tuan dapat tengok. Ya, ataupun letaklah kayu ke sesuatu, ya, di tengah padang tu. Jadi tuan-tuan boleh tengok dengan jelas. Dengan syarat tak ada pokok yang menghalang lah kan. Kalau ada pokok tak nampak pula bayang. Pada waktu matahari hampir terbenam. Ya, maknanya sebelum waktu maghrib. Jadi kalau dekat-dekat nak maghrib, tunggu kejap. Ya, tunggu kejap sembahyang maghrib. Lepas sembahyang maghrib terus boleh solat jenazah, ya, dan kita boleh selesaikan hantar jenazah ke kubur, boleh kebumikan. Ya, kalau dulu kita tak ke bumi malam, sekarang ni dah ada banyak kemudahan, ya, ada spotlight, ada peralatan macam-macam facilities, jadi kita boleh kuburkan jenazah pada waktu malam boleh, ya. Tapi maghrib tadi tunggu sampai selesai baru boleh, ya. Takkanlah masuk je waktu maghrib kita sembahyang jenazah kan, mestilah sembahyang maghrib dulu. Lepas sembahyang maghrib baru sembahyang jenazah, ya. Jadi melakukan solat dan mengubur jenazah pada 3 waktu tersebut, ya, adalah dilarang. Ya, tukar perkataan haram ni. Sebab Nabi tak kata haram. Ya, Nabi kata yanha. Yanha ni, ya. Ni Ustaz pakai kisah ni kan, yanha nah. Nabi larang. Jadi dilarang. Sebab kalau solat sunat memang tak boleh. Solat fardu, ya, kalau kita dah terlewat boleh je. Okey tuan-tuan, ya. Ada apa-apa soalan sebelum kita masuk ke hadis 177 pula? Ada apa-apa nak tanya? Ada ke tak ada? Tak ada, ya. Jadi kalau tak ada 177, ya. Ni ada hadis riwayat Imam Asy-Syafi'i. Tapi hadis ni lemah tuan-tuan, ya. Jadi kita baca saja sekali lalu. Hukum yang kedua menurut Syafi'i daripada hadis Abu Hurairah, tapi sanadnya lemah, ya. Jadi Imam Syafi'i ada tambah illa yaumal jumu'ah, melainkan pada hari Jumaat. Tak ada pengecualian tuan-tuan. Ya, jadi para ulama tak setuju dengan pandangan ni. Kata mereka hadis ni tak kira, ya, hari Isnin ke hari Jumaat ke, memang tak boleh solat pada 3 waktu ni. Ya, maknanya solat fardu pun tak boleh, ya. Solat apa kita panggil, ya. Solat fardu maknanya bagi orang yang dah terlewat bolehlah. Ya, orang yang terlewat kan kita dah baca hadis sebelum ni. Siapa yang sempat 1 rakaat kan? Dia sempat 1 rakaat, ya, kemudian dia 3 rakaat pada waktu maghrib. Asar tu dah hujung. Sempat 1 rakaat. Yang 3 lagi tu dalam waktu maghrib. Sah tak sembahyang dia sah? Adakah dia dianggap qada? Tidak. Ya, sebab dia sempat 1 rakaat. Dan sempat 1 rakaat tu maknanya the whole rakaat lah. Sampai salam, sampai sujud yang kedua. Sebab dalam setiap rakaat ada dua sujud kan. Kalau first sujud tak habis lagi. Second sujud. Bangun pada second sujud, masuk waktu maghrib. Azan, ya. Dia sambung je. Rakaat yang kedua, ketiga dan keempat, ya. Dan dia tidak dianggap sebagai qada solat. Okey, ya, selesai kat situ. Jadi Imam Syafi'i punya pandangan kita tak terimalah sebab Ibnu Hajar kata pandangan ini adalah lemah. Jadi kita tak pakailah. Ya, yang seterusnya pun lemah juga. 179 kita tengok. Ya. Daripada Jubair bin Mut'im, ya. Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im ni orang Mekah juga. Ya. Jadi kalau tuan-tuan ingat dalam sirah, ya, ketika Nabi balik daripada Taif, Nabi nak masuk Mekah, Nabi di-escort oleh Mut'im, ya, bapa Jubair ni. Sebab Nabi dah keluar daripada Mekah. Nabi nak balik, nak masuk balik, tak boleh main masuk saja. Nabi kena ada escort. Kalau tidak, Nabi akan diserang. Ya.
Jadi oleh kerana itu Nabi di-escort oleh family Mut'im. Ya, dan Mut'im ni orang baik. Nama pun Mut'im. Ya, apa makna Mut'im? Mut'im daripada perkataan to'am. To'am makna apa tuan-tuan? To'am maknanya makanan. Mut'im orang yang suka bagi makan. Ya, jadi orang yang suka bagi makan kita panggil Mut'im. Ya, dia berkata Rasulullah telah bersabda, ya bani Abdi Manaf. Wahai anak-anak keturunan Abdi Manaf. Cuba tengok ejaan. Ya, jadi bukan Abdul Manaf, tak ada alif lam, tuan-tuan. Abdu Manaf atau Abdi Manaf. Cuba tengok dia punya ejaan tu ya. Jadi bila kita sebut tentang apa? Bila kita sebut tentang apa istilah dia? Tentang nama orang ya. Orang Malaysia Abdul Manaf, bukan Abdul. Tak ada bunyi dul tu, tak ada ya. Abdu saja ataupun Abdi Manaf. Ini adalah Nabi punya moyang. Moyang Nabi yang kedua ya. Jadi moyang Nabi yang pertama ialah Hashim. Ya, cuba sebut apa ni, apa? Datuk Azizul cuba sebut Nabi bin siapa try Datuk Azizul. Muhammad bin, yang pertama Muhammad bin Abdullah. bapa Nabi, Datuk Nabi Abdul Muttalib Abdul Muttalib. Moyang Nabi bin Hashim bin Hashim, moyang pertama, dan second moyang is bin Abdul Manaf. bin Abdi Manaf. Ya, okey. Abdi Manaf ataupun Abdu Manaf ya, boleh. Manaf. So 5 lah. Muhammad bin Abdullah ya, bin Abdullah atau Abdullah bin Abdul Muttalib, Datuk Nabi Abdul Muttalib. Moyang Nabi yang pertama Hashim. Ya, moyang Nabi yang kedua, second moyang adalah Abdu Manaf ataupun Abdi Manaf. Ya, itu dia punya susu galur Nabi lah. Ya, jadi kalau tuan-tuan apa ni nak hafal, itulah ya basic dia. Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib ya. Abdul Muttalib ada dul, ada bunyi dia. Abdul atau Abdul Muttalib ada. Kemudian moyang pertama Hashim. Ya, Hashim. Ha tu panjang. Hashim. Ya, nak bagi panjang macam mana? Kalau nak bagi panjang macam mana kita nak eja? Ya, Kak Kelly, macam mana nak bagi panjang? Ya, kalau bahasa Arab tambah alif. Kalau bahasa Melayu macam mana nak bagi panjang? Kalau Rumi. Macam mana nak panjangkan? Kita nak tambah apa? Tambah A. Kita tambah apa? A. Tak dengar? Tambah A. Kita buat double A lah ya. Hashim. Ya, kita boleh tambah A lah ya untuk panjang sikit. Jadi Hashim ya. Kemudian apa ni, moyang pertama, second moyang Nabi ialah Abdu Manaf. Abdu ni tak ada alif lam, bukan Abdul. So Abdu Manaf ataupun Abdi Manaf. Moyang Nabi yang second one ya. Yang third moyang nama dia Qusay dengan Q ya, Qusay bin Kilab. Qusay bin Kilab. Ya. Qusay dengan Q bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab. Jadi makna Qusay itu third moyang, Kilab fourth moyang. Okey boleh. Cuba sebut balik apa ni, apa? Kak Suharti sebut balik. From Muhammad. Muhammad ibni Abdullah. Abdullah ibni Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ibni Hashim. Hashim ibni Abdi Manaf. Abdi Manaf ibni Qusay. Qusay ibni Kilab. Okey ya, cukuplah tu ya, dah dapat 4 moyang. Sebab biasa orang akan sebut Nabi ni keturunan Qusay bin Kilab. Betul lah dia. Ya, Qusay bin Kilab itulah antara pemimpin paling disegani. Ya. Tak dengar? Lepas Kilab Ka'ab ke? Lepas Kilab bukan. Ya, cukuplah tu ya. Ke Kak Faridah nak atas lagi? Lepas Kilab apa Kak Faridah? Lepas Kilab apa? Ya. Tak, Apa dia? lepas Kilab tu. I thought the last one apa? Lepas Kilab Ka'ab ya? Lepas Kilab Ka'ab. bukan Ka'ab lagi. Ka'ab atas lagi. Kan? Lepas Kilab adalah Murrah. Double R. M-U double Atas lagi ya? R-A-H. Murrah.
Murrah dulu. Ya, daripada Murrah baru bin Ka'ab. Ka'ab. Okay. Cukup So, lah tu. Ya, dah panjang dah tu. Ustaz so takut yang Ka'ab, lain-lain ni. Kak Frida tak apalah. Kak Frida ingat orang lain. Okay, okay. Ya. Okey, sebut balik Kak Frida daripada Muhammad. Kak Frida. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hashim, Hashim bin Manaf, Manaf bin Di mana? Abdi Manaf, Abdi Manaf Dia ni dekat bin depan ni. Dekat Qusay, buku ni dah Qusay tulis bin dah. Kilab, Hmm. Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Murrah bin Ka'ab. Murrah, double R. M-U-R-R. M-U-R-R-A-H. Ustaz sebut double kan? Tuan-tuan pay attention lah. Ya. M-U-R-R-A-H. Murrah. Ya. Sebenarnya ejaan Jawi lah bagus. Ya. Tapi sebab nanti tuan-tuan tak dapat pula. Jadi buat Rumi tak apa. Murrah. Double R. Ada syaddah. Ya. Ada syaddah. Jadi Murrah bin Ka'ab. Murrah. Ya, cukuplah tu. Itu belum sampai Quraisy lagi. Quraisy atas lagi, ya. Tapi itu pun dah cukup lah. Tu dah panjang lah tu. Ya, sebab sampai Hashim. Biasa orang sampai Hashim. Lepas Hashim orang dah tak tahu. Lepas Hashim Abdi Manaf. Lepas Abdi Manaf, ya, ialah apa tadi? Ya, Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab Kilab K-I-L-A-B. Double A, Kilab, panjang. Kilab. Ya, Kilab baru bin Murrah, double R. Murrah bin Ka'ab. Ya, okeylah tu. Cukuplah tu. Ya. Ada atas lagi lah. Ya, tapi buat masa ni itu pun, kalau tuan-tuan dah hafal pun dah okey lah tu. Ustaz takut tuan-tuan tak dapat je. Ya. Okey, jadi apa kata Nabi? Nabi kata, wahai ya, anak keturunan Abdi Manaf. Wahai anak keturunan tu Bani itulah. The children of Bani tu. Ingatlah Bani Israel. Ya, jadi tuan-tuan kalau tuan-tuan dah tahu satu makna, tuan-tuan boleh apply lah untuk yang lain-lain. Sebab kita selalu duk sebut Bani Israel. Apa makna Bani Israel? The children of Israel. Ya, the children, the descendant. Bukan children sajalah. Termasuklah dia punya cucu cicit dia. Ya, bukan children maksudnya satu level je. Semua level ke bawah tu. Ya, so dipanggil semua tu Bani. Jadi wahai Bani Abdi Manaf. Ya, bila Nabi kata Bani Abdi Manaf, semua yang duduk bawah dia lah, ya, termasuklah Bani Hashim, ya, termasuk Bani Al-Muttalib, termasuklah Bani Umayyah, ada banyaklah keturunan tu. Ya, pasal apa Nabi sebut? Pasal mereka lah yang jaga Kaabah. Ya, mereka ni adalah the closest clan, ya, Quraisy clan yang jaga Kaabah. Ya, yang apa kita panggil in charge of Kaabah. Ya, yang handle apa ni jemaah haji dan umrah. Sebab tu Nabi specify kepada mereka, wahai keturunan Abdi Manaf, la tamna'u ahadan. Nabi kata jangan kamu cegah, jangan kamu halang, ya, ahadan seseorang tawafa yang tawaf bihazal bait di rumah ini. Al bait tu makna Baitullah lah. Ya, al bait tu adalah Baitullah. Jadi jangan halang orang yang tawaf di rumah ini. Rumah ini maknanya rumah yang ada Kaabah tu. Ya, jadi ini Masjid Haram Mekah saja. Ya, tak rujuk pada masjid lain. Wa shalla ayyata sa'atin sya'ah. Ya, jadi kalau dia tawaf di rumah ni, kemudian dia nak solat, ya, nak solat pada waktu bila pun, sya'ah yang dia suka, min lailin au naharin, sama ada pada waktu malam ataupun pada waktu siang. Ya, jadi makna boleh. Orang yang tawaf, kemudian dia nak solat sunat tawaf, boleh bila-bila masa saja. Ya, waktu zuhur pun boleh, lepas zuhur boleh, lepas asar boleh, lepas subuh boleh, tak ada larangan. Ini untuk orang yang tawaf dan solat sunat selepas tawaf sahaja. Ya. Tapi macam biasalah, ya, adalah apa ni ustaz-ustaz yang cakap, oh dia kata tawaf dan sembahyang. Ya, Nabi tak kata mana-mana sembahyang, Nabi kata mana-mana waktu. Ya, cuba tengok dia punya perkataan di sini. Kalau tuan-tuan tengok, ayata makna mana-mana. Ya, whichever. Ya, sa'atin. Bukan whichever solat, tapi whichever time. Maknanya nak sembahyang
sunat tawaf bila-bila masa pun boleh. Nabi tak kata nak solat sunat umum saja bila-bila masa, tak. Ya, sebab tu orang Melayu biasa kalau pergi Mekah, lepas asar pun dia solat sunat. Ya, lepas subuh pun solat sunat. Jadi orang pun pelik, orang kata orang Melayu ni tak ada peraturan, tak ikut SOP. Ya, sebab dia faham salah hadis ni. Ya, memanglah ada juga ulama yang kata boleh, tapi majoriti kata tak boleh. Hanafi tak boleh, Hambali tak boleh, ya. Maliki tak boleh. Sebab tuan-tuan, bila kita duduk dalam satu melting pot macam Mekah tu, Mekah Madinah, kita berhadapan dengan orang daripada mazhab lain. Jadi kita kena smart lah tuan-tuan. Kita jangan buat benda yang menimbulkan fitnah tau. Ya, jadi kita tak peduli lah, kita kata saya Syafi'i apa peduli. Bukan macam tu, ya. Jadi kalau ada benda yang khilaf, kita jangan buat sebab dia menimbulkan fitnah di kalangan orang lain. Kalau tuan-tuan nak solat sunat juga, ya, tuan-tuan tawaf. Lepas tawaf solat sunat lah. Ya, mana lebih bagus di Mekah ni, ya? Solat sunat saja mutlak saja ke ataupun solat sunat selepas tawaf? Tawaf lah. Tempat lain tak boleh, Madinah pun tak boleh tawaf. Ya, yang boleh tawaf hanya Masjid Haram Mekah saja. Jadi tawaf tu banyakkan. Ya, tawaf tu banyakkan. Orang Melayu biasa dia banyakkan apa Kak Suharti kalau pergi Mekah? Solat. Dia banyakkan apa? Dia tak banyakkan Solat. tawaf, dia banyakkan apa? Itu teka. Orang Melayu kalau pergi Mekah, dia banyakkan apa? Tuan-tuan kalau pergi Mekah, tak payah tanya orang Melayu lain lah. Orang Melayu yang duduk depan ustaz ni. Shopping. Ya, Solat orang Melayu sunat. Malaysia, Solat. dia banyakkan apa? Sunat. Solat sunat. Solat sunat. Ada than that. Shopping. Orang Melayu suka buat. Shopping. Apa orang Melayu suka buat? Kalau pergi Umrah. umrah ke haji, Umrah. dia suka buat. Mereka suka buat umrah. Umrah. Ya. Ya, betul. Sedangkan umrah ni dia tidak diulang, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, ya. Umrah tidak diulang. Memanglah Imam Syafi'i kata boleh. Tapi yang Nabi Imam Syafi'i kata boleh ulang tu ialah kita ulang untuk orang lain. Contoh tuan-tuan pergi Mekah, tuan-tuan dah habis umrah, dah selesai dah. Umrah yang tuan-tuan datang tu dah selesai. Kalau tuan-tuan nak buat lagi, tuan-tuan buat untuk orang lain. Maksudnya ada mak saudara yang nak pergi umrah tapi tak ada rezeki nak pergi ataupun dah meninggal dunia, kita nak buat untuk orang lain, okey fine. Tapi kalau untuk diri kita tak perlu ulang. Ya, tuan-tuan yang benda ni One umrah only, that means that. ya, betul. Sebab Nabi yang buat macam sekali tu kan. sebab kata nak ikut macam Nabi. Ya, sebab ustaz kadang pelik sebab ramai orang belajar tapi dia tak apply. Dia belajar aja. Ada belajar Bulughul Maram, ada belajar Riyadhus Shalihin, belajar. Semua macam-macam belajar, tapi when it comes to application they don't apply. Ustaz, I've been wondering pasal apa orang kita macam tu, belajar tapi tak buat. Ya, Jadi Tapi umrah ni tuan-tuan Ustaz, pergi buat sekali je. Walaupun duduk 7 hari, buat sekali je. Yeah, Apa but yang kita actually Ustaz, hello Ustaz, Ya. Assalamualaikum. Ya. Apa ni, memang mula-mula saya pun ingat macam tu juga Ustaz. Tapi bila kita pergi dengan this mutawif and all that kan, and then they all are yang the one, kita pergi mikat, kita buat satu lagi umrah. Jadi kita pun jadi macam, unsure lah jadinya tau Ustaz. It's not that maybe we didn't hear enough hadis, jadi was-was lah jadinya. Ikut yang betul. Ikut yang betul, ya. Itulah masalah dia pasal. Jadi Because macam kita mana? rasa dia tu dah dia pergi kerja dia ialah bawa orang umrah. Kerja dia ialah bawa dia mutawif kan. So of course kita akan look at him like he knows better than us lah. Macam tu lah. In one way then betul lah. Ustaz, Ya. dia orang Tapi pun cakap, bukan ke dia orang kata kalau kita buat 3 kali ke berapa kali dapat macam pahala satu haji. Haji. Kan? Yes. dan tak Itulah betul. kita Hadis buat tu tak tu. sahih. Oh. Hadis tak sahih. Ya, dia simple je tuan-tuan, ya. Bukan ustaz nak suruh tuan-tuan dan puan-puan pergi dengan ustaz, bukan. Tuan-tuan boleh pergi dengan siapa-siapa pun. Tapi make sure orang yang tuan-tuan pergi tu memang ustaz tu memang tahu hadis, ya, tahu. Jangan kata oh dia ni. Sometimes dia tuan haji je tuan-tuan. Dia bukan ustaz pun. Ya, sebab kebanyakan yang handle umrah dan kebanyakannya bukan ustaz. Mutawif Ya. kan. Dia Mutawif. sebab dia mutawif.
Pasal apa dia dilantik menjadi mutawif? Sebab dia dah biasa. Ya, mungkin dia ada bisnes kat sana, mungkin dia banyak kali pergi, every year 4 kali 5 kali. Tapi doesn't mean dia knowledgeable. Dia tahulah kalau tanya dia, apa tuan mutawif, nak makan nasi mandi kat mana sedap? Oh, dia tahu. Nak pergi beli tasbih apa ni tulang unta kat mana? Dia memang tahu. Nak beli apa ni orang jual kain kiswah Kaabah kat mana? Semua tu dia tahu. Ya, sebab itu benda-benda yang siapa-siapa pun boleh belajar. Tapi macam tadilah hadis dan sebagainya, ini specialty tuan-tuan. Bukan semua orang apa ni bidang dia. Macam kita kata engineer kan. Bergantunglah ya. Bukan semua petroleum engineer tuan-tuan. Bukan semua mechanical engineer. Ustaz dah cerita kan ya. Ada seorang ustaz ni, dia ceritalah dia tak boleh drive malam kalau kuliah. Jadi dia pergi dengan jiran dia. Jiran dia chemical engineer dekat Petronas. Chemical engineer. Dia kerja dengan Petronas Research Center. Ya. Jadi dia pergilah malam-malam kalau dia ada kuliah. Kalau yang kawan engineer ni free, dia akan drive lah. Ya. Jadi masa balik tu, ustaz ni pun kereta tak servis, lama tak servis, ya. Mogok tengah jalan. Jadi bila mogok tengah jalan, ustaz ni pun dia kata, Tuan Haji tolong repair lah. Ya, Tuan Haji engineer kan? Dia kata, yes, I'm an engineer, but I'm a chemical engineer. Ya, I'm not a mechanical engineer. Jadi dia kata, saya tak peduli. As long as you are an engineer, you kena repair kereta saya. Mana boleh, tuan-tuan? Do you understand me or not? Sebab orang tu, bidang dia lain. Ya, ada ustaz yang bidang dia dakwah. Bidang dia dakwah, tuan-tuan. Ya, dia belajarlah hadis sikit, belajar Quran, dia belajar bahasa Arab sikit. Dia bukan pakar. Dia dalam bidang dakwah dia pakar. Macam mana nak ketuk hati orang, ya. Macam mana nak nak ajak orang bukan Islam masuk Islam. Itu memang dia pakar mungkin. Ya, tetapi dalam bidang specialty macam hadis, Quran, understanding of fiqh, bukan semua orang tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan kena macam tu. Kita jangan, sebab seorang tuan-tuan ni suka sangka baik. Bila mutawif cakap je, semua follow. Sin dia mutawif kan, kita dah bayar follow. Ya. Itu dia panggil follow blindly, dia panggil. Ya. Jadi jangan follow blindly, tuan-tuan. Ni Nabi pun, Quran pun bagi tahu, wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Ya, jangan kamu ikut apa yang kamu tak ada ilmu. Dia kata saya ikut ustaz ni. Betul lah, ya. Tapi dia pun bukan ustaz sebenarnya. Sebab orang Malaysia, kalau orang tu pakai kopiah serban, semua dia panggil ustaz. Dia ajar mukaddam alif bata pun kita panggil dia ustaz. Dia profesor universiti pun panggil ustaz juga. Ya, kita tengok kadang-kadang orang tu profesor pun semua panggil lah profesor. Ya, panggil ustaz juga. Apa beza dia dengan yang mengajar-mengaji kat kampung tu? Ya, kadang-kadang dia Datuk Seri apa semua. Ya, macam bekas Menteri Agama, Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri kan, panggil ustaz juga. Panggil lah Datuk Seri ke, ya, panggil lah doktor ke, ya, associate professor ke. Kita macam kita tak peduli tau. Kita hentam orang ni sama je. As long as dia ustaz, semua ustaz. Tak, dia tak macam tu, tuan-tuan. Ya, jadi itulah cerita dia. Jadi tuan-tuan nak pergi carilah, ya, ustaz-ustaz yang bagus kan, ya. Pergi dengan Dr. Basit ke, ya, pergilah tuan-tuan setiap pagi dengan kuliah dia. Ya, tapi tak apply pun, dia cakap macam-macam, tapi tak apply. Ya, tuan-tuan baguslah, ya. Haji Hassan share tiap-tiap pagi tu, this morning apa semua, that is very good, memang bagus. Tapi tuan-tuan buat tak? That's the problem. That's the issue, tuan-tuan. Ya, Ustaz, bukan Ustaz tak nak kata tuan-tuan tak payah dengar, bukan. Tapi tuan-tuan apply. Yes, apa yang dia ajar. Yes, So pergi dengan yes, doktor. Ustaz. Ya. Nak tanya Ustaz, tak apalah, kita Ya, memang silakan. ada kita buat juga untuk yang untuk orang, untuk ibu bapa kita dah meninggal kan. So kita dapat pahala sama-sama ke Ustaz? Ibu bapa Ya, kita pun mudah-mudahan. dapat, kita pun dapat juga. Ya, betul. Kita dah buat dia banyak kali, tiap kali kita pergi pun tak apa, boleh kan yang dah meninggal tu? Yalah, itulah isunya. Kalau ustaz kita bagi peluang kepada orang lain. Mungkin kita boleh buatlah sekali untuk mak bapak kan, sekali bapak, sekali mak, sebab umrah kan tak boleh buat untuk 2-3 orang kan, satu-satu kan. Fine lah, buat sekali untuk bapak, arwah bapak, buat sekali untuk arwah mak. Tapi yang the rest tu buat untuk orang lain pula. Ya, untuk makcik yang mungkin tak sempat. Meninggal tu lah, suami. Especially sebab orang meninggal dah tak boleh buat. Ya, itu pun ambil banyak pandangan Imam Syafi'i tu. Ya, kita banyak pandangan. Tapi kalau ulama-ulama lain kata,
Macam Imam Malik memang tak boleh. Sekali je. Sebab Nabi paling lama duduk di Mekah, ya, ketika pembukaan kota Mekah, Nabi duduk 21 hari. Nabi duduk 21 hari dan Nabi tak ulang umrah. Ya, Nabi duduk 21 hari tu. 21 hari, ya. Even masa haji Nabi duduk di Mekah daripada 4 hari bulan Zulhijjah sampai Nabi balik. Ya, sampai selesai 14 hari bulan tu, Nabi tak buat umrah sekali pun. Kerana Nabi buat haji qiran. Ya, haji qiran adalah is a combination of umrah and haji. Kan haji kan 3 kan? Ada haji ifrad, haji tamattu' kan? Ya. Haji qiran. Nabi buat haji qiran. Dan Nabi tak buat umrah. Yang buat umrah lepas haji is Aisyah. Ya, yang buat umrah before haji is Sayyidina Ali. Ya, jadi Nabi buat haji qiran. Ya, sebab sesuai lah kan, sebab Nabi pemimpin, orang nak tanya soalan, Nabi nak kena pantau sahabat dan sebagainya. Jadi Nabi punya masa very limited. That's why Nabi buat haji qiran. Dan tuan-tuan pun dah pernah tanya kat ustaz, boleh tak? Ya. Cap Sharom pun dah tanya dah. Ya, memang ustaz pun ada handle orang yang pergi. Dia boleh pergi 2 minggu je. Dia tak pergi Madinah, dia datang lambat dan dia balik paling awal. Doktor pakar kan? Ya, doktor pakar AJN kita buat dia punya haji tu memang paling singkat. Ya, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Ya, dan dia buat haji qiran. Ya, maknanya dia tak ada buat umrah before haji ataupun after haji, tak. Tuan-tuan, ya, benda ni teknikal sikit lah tuan-tuan. Ya, nak kena faham. Kita tak boleh ibadah ni main buat-buat saja, tak boleh. Kena belajar lah. Ya, dan tuan-tuan dah berlama belajar. Ya, dengan banyak ustaz-ustaz. Ya, jadi macam itulah ya. Dan bila tuan-tuan belajar dengan ustaz-ustaz, tuan-tuan boleh nilai ustaz-ustaz tu. Ya, tuan-tuan dah boleh, sebab tuan-tuan dah belajar lama. Tuan-tuan dah boleh nilai dia. Ya, Arabic language dia punya hadis, dia punya sirah, ya. Kadang-kadang dia sebut salah juga. Ya, jadi banyak benda-benda macam tu. Ya, cerita sirah ni PhD juga, ya. Dia kata masa Nabi hijrah tu yang tidur di tempat Nabi tidur ialah Sayyidina Ali. Betul lah. Dan dia kata Sayyidina Ali kanak-kanak masa tu, ya. Ini seorang kanak-kanak contoh. Kanak-kanak pun berani selamatkan Nabi. Dah dia tak kanak-kanak, umur dia 23 tahun, Sayyidina Ali. 23 tahun bukan kanak-kanak, dah tumbuh misai dah. Dah tumbuh janggut. Kanak-kanak tak ada janggut, tak ada misai. Ya, ustaz selalu, ya, kadang-kadang kita ketawa je tengok. Ya, masuk TV. Ya, jadi macam mana tuan-tuan bagi maklumat salah. Ya, dan dia bertanggungjawab tau di hadapan Allah. Dan kalau tuan-tuan mutawif tuan-tuan, ya, buat macam tu, tuan-tuan dan ikut saja kan, ya, kita kata saya ikut. Di akhirat besok, ya, kalau dia salah, tuan-tuan pun akan diheret sama. Sebab tu ustaz kata dalam bab, sebab tuan-tuan ada duit, tuan-tuan ada pilihan, ya, tuan-tuan pilih yang bagus. Dan yang bagus tu ramai. Ya, yang bagus, ya, yang bagus-bagus kat Malaysia ni ramai yang bagus-bagus. Ya, mufti-mufti kan, pun kita boleh tengok. Mufti wilayah macam mana, mufti Selangor macam mana, mufti Kelantan, mufti Perlis, mufti Kedah. Tuan-tuan boleh nilai. Ya, mana yang dia punya cakap tu ada hujah, ada dalil. Ya, daripada hadis, daripada sirah, daripada Quran, ya. Dan kita pilihlah yang tu, bukan semuanya kita kena ikut tuan-tuan. Kita pilih yang bagus-bagus. Ya, tu cerita dia. Okey, tuan-tuan, ya. Itu kalau ustaz nanti panjang sangat, ya. Tuan-tuan pun boring nak dengar. Okey. Habiskan hadis ni. Hadis ni kata, ya, Nabi bagi tahu kepada Bani Abdul Manaf. Bukan Nabi tak rujuk kepada umat manusia secara umum, tak, ya, sebab mereka ni orang yang paling dekat dengan Kaabah. That's why Nabi kata la tamna'u, jangan kamu larang, ya, ahadan, anybody, tawafa, yang tawaf bihazal bait, ya, dekat rumah Allah ni, maknanya Baitullah, wa shalla ayata sa'atin, dan sembahyang pada bila-bila waktu. Sembahyang sunat lah mana dia, ya, sembahyang sunat immediately after tawaf, yang kita panggil solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf yang boleh, bukan solat sunat lain. Ya, jadi kalau tuan-tuan pergi Mekah, haji atau umrah, tuan-tuan janganlah saja-saja lepas asar buat solat sunat 2 rakaat. Kalau nak juga tawaf. Dan lebih baik tawaf, banyakkan tawaf. Ya, kalau tak lalu nak tawaf dekat bawah tu, ya, boleh naik skuter dekat atas tingkat 2. Ya, sudah, bayar aje, ya. Bayar 50 rial untuk satu orang. Kalau naik berdua 100 rial. Ya, buatlah, pusinglah banyak kali pun. Ya, tapi itulah, ya. Nak pusing kali kedua, tawaf lagi tu kena bayar lain pula, ya. Bateri dah habis dah, ya. Macam itulah maksud dia.
Kemudian apa ni? Min lailin sama ada belah malam, ya, au naharin ataupun belah siang boleh. Riwayat oleh 5 ulama hadis. Ya, disahihkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban. Okeylah tuan-tuan, itulah cerita dia. Ya, jadi itu cerita dia. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih, tuan-tuan tengok bawah dia. Sahih sebagaimana dinyatakan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Hibban, dibolehkan solat dan tawaf di Baitullah, ya. Terbalik ni. Dibolehkan tawaf dan solat. Ini pun silap tuan-tuan. Dibolehkan tawaf sebab Nabi sebut tawaf dulu. Tawaf diikuti dengan solat. Kalau dia dibolehkan solat, nanti orang solat apa-apa saja. Tak. Tawaf dan solat. Ya, apa makna betul. solat tersebut? Solat selepas tawaf. Ya, Ya, betul. pada semua waktu, bila-bila saja. Ya, siang boleh, malam boleh. Meaning, ya, nak tawaf lepas subuh pun boleh, lagi bagus, sejuk. Nak tawaf lepas isyak boleh, lepas asar pun boleh. Ya, tak ada masalah. Dan 7 kali tawaf, kita sunat sembahyang, sunat tawaf dan berdoa. Ya, tak payah tawaf lagi, cukuplah. Ya, doa lama-lama sikit. Ya, berhadapan dengan apa kita panggil, dengan makam Ibrahim. Okey. Kalau tak boleh depan-depan sebab orang ramai, belakang sikit. As long as berbetulan dengan makam Ibrahim. Okeylah tu. Menepatilah apa yang Nabi ajar. Ya, selesai. Apa soalan? Silakan. Okey, ada hukum dibolehkan solat sunat kejap di Baitullah bila saja kita mahu. Maksud solat sunat ni solat sunat apa? Solat sunat tawaf. Ya, tu kena faham betul-betul. Ya, solat sunat tawaf, ya. Pasal cuba tengok hadis ni. Hadis ni kata, hadis ni tak kata jangan kamu larang, ya, seseorang untuk solat sunat. Tak ada. Jangan kamu larang seseorang yang tawaf di rumah ini, tawaf dan solat mana-mana saat, ya. Jadi secara lebih selamat, yang lebih selamat maksudnya ialah solat sunat tawaf. Tapi ada tak ustaz-ustaz nanti yang kata, ini merangkumi semua solat sunat? Memang ada. Ya, memang ada ustaz. Memang ada punya. Memang ada, ya. Tapi cuba kita tengok Imam Ahmad bin Hanbal kata apa, Imam Malik kata, Imam Abu Hanifah. Sebab imam mazhab yang besar kan 4. Ya. Jadi Imam Syafi'i sendiri kadang-kadang tak cakap, ada banyak benda, ya. Imam Syafi'i tak cakap pun. Tapi kita kata, Imam Syafi'i kata, sebenarnya kadang-kadang bukan Imam Syafi'i, orang lain. Macam Ustaz dah sebut kan, ya. Imam Syafi'i benarkan tak orang sakit untuk jamak Zuhur dan Asar? Ya, Haji Nazri dah tanya dah pada minggu lepas ke 2 minggu lepas. Ya, boleh tak kalau orang tu sakit, dia boleh jamakkan Zuhur dengan Asar ataupun Maghrib dengan Isyak? Imam Syafi'i tak boleh. Imam Syafi'i kata tak boleh. Jamak ni, ya, hanya untuk musafir saja. Qasar memang untuk musafir. Jamak pun untuk musafir saja. Tapi Imam Nawawi yang datang kemudian 400 tahun after Imam Syafi'i, dia mazhab Syafi'i juga. Dia yang kata, ya, harus untuk jamak Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isyak. Jadi bukan Imam Syafi'i cakap. Tapi kita selalu duduk sebut Imam Syafi'i. Kadang-kadang bukan Imam Syafi'i pun. Ya, jadi tuan-tuan kena detail sikit, kena tengok penerangan dia. Ya, dan jangan tuan-tuan kata, nanti orang tuan-tuan kata, ini buku Wahabi, buku. Tak, tuan-tuan. Yang mengarang kita ni Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini mufti, ya, mufti mazhab Syafi'i di Mesir, tuan-tuan. Ini ulama besar bidang hadis. Ya, kitab Sahih Bukhari tu ni Imam Ibnu Hajar ni yang syarahkan, ya. Ni kitab ni, tuan-tuan, kitab yang tuan-tuan pegang ni, ya. Cuba tengok siapa tulis dia, tuan-tuan, ya. Di bawah ni cuba tengok. Ya. Siapa dia? Al-Hafiz. Al-Hafiz ni maknanya paling kurang 1,000 kita panggil 100,000 hadis dia hafal. 100,000. Al-Hafiz ni, ya. Kalau dia tak dapat 100,000 tak panggil Al-Hafiz. Yang Al-Hafiz Malaysia tu hafal Quran, tuan-tuan. Yang ini bukan hafal Quran sahaja. Hafal hadis 100,000. Kita 10 hadis pun payah nak hafal, tuan-tuan. Ini 100,000. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, ni orang Mesir. Ya, ulama besar mazhab kita Syafi'i. Dia datang kemudian daripada Imam Syafi'i, kemudian daripada Imam Nawawi, kemudian daripada Imam Ghazali. Sebab tu dia dianggap sebagai tokoh, ya, yang kita kata membantu untuk umat manusia memahami. Jadi ni kitab mazhab Syafi'i ni. Dia ni bukan mazhab Saudi Wahabi ke kita kata tak, tuan-tuan. Tuan-tuan kena faham, ya. Tu cerita. Sebab kadang-kadang orang tanya juga. Ya, sebab ustaz pernah kena tegur masa mengajar di satu surau lah, ya. Ada seorang pakcik datang.
Dia kata saya nak bagi tahu kat ustaz, ya. Kami tak berapa setuju ustaz mengajar kitab Wahabi, dia kata. Ustaz kata mana saya mengajar kitab Wahabi? Dia kata tu yang ustaz mengajar Bulughul Maram. Ustaz kata, Tuan Haji tahu tak siapa mengarang kitab ni? Ya. Dia kata mestilah ulama Saudi. Bukan. Nama dia Ibnu Hajar al-Asqalani. Ya. Ustaz kata ustaz pernah belajar Mesir. Ustaz pernah ziarah kubur dia. Ya. Dan dia ulama Mesir. Bukan orang Saudi. Dan dia tak hidup zaman sekarang. Ya. Dia meninggal 852 Hijrah. 852 Hijrah. Ya, abad yang ke-9, tuan-tuan. Ya, ini abad ke-15 sekarang ni. Hijrah. Ya, dan dia mufti mazhab Syafi'i di Mesir. Dia yang mengarang syarah kepada apa kita panggil kitab Sahih Bukhari. Ya, nama kitab tu Fathul Bari. Siapa yang sekarang tu? Inilah dia, tuan-tuan. Ulama besar, ya. Jadi akhirnya pak cik tu kata, "Oh ya ke? Saya pun dengar-dengar aje ustaz." Saya tanya dia, berapa kali dah pak cik datang kelas saya? Dia kata saya baru datang sekali. Ustaz kata kena datang lagi lah. Ya, pak cik tegur tu terima kasih lah. Cuma macam tadilah, ya. Pak cik mungkin salah dengar kot. Ni bukan buku Wahabi ni. Kalau buku Wahabi kita tak cetak ni, tuan-tuan. Ya, Malaysia pun tak cetak ni, keluaran Malaysia. Ya, dia pun kata minta maaf lah ustaz. Saya kata tak ada apa, biasa je. Cuma bimbang takut, ya, orang salah faham lah. Ya, ini Ibnu Hajar ni, ulama besar mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Jadi dia tuduh Wahabi pula. Itu yang kadang-kadang main tuduh je orang Melayu ni. Dia tengok lain macam sikit, dia kata tak pernah dengar pun. Ya, Ustaz beritahu, Ustaz cerita, tuan-tuan, ya. Almarhum tuan guru, ya, Menteri Besar Kelantan, Tok Guru Nik Aziz. Ya, Tok Guru Nik Aziz, tuan-tuan, ya. Dia mengajar kitab kita panggil, ya, kitab Fiqh Sunnah. Fiqh Sunnah tu dibuat oleh ulama Mesir juga. Ya, jadi dia mengajar di sana dan dia ditegur oleh banyak pihak. Dia mengajar dekat masjid di rumah dia lah, di Pulau Melaka. Ya, di Pulau Melaka tu dia mengajar, ya, macam biasalah, ya. Sama ada setelah dia jadi menteri besar atau sebelum memang dia mengajar. Ada orang tegur, orang kata kalau boleh jangan mengajarlah kitab ni. Ya, sebab ni kitab Wahabi, dia kata ni kitab Saudi. Bukan, tuan-tuan, kitab Mesir tu. Ya, Fiqh Sunnah tu, ya. Jadi ustaz pun boleh pilih untuk mengajar kitab tu. Tapi ustaz buat masa ni biar dulu, tuan-tuan. Takut nanti orang terkejut pula. Ya, jadi Tok Guru Nik Aziz pun, ya, pernah ditegur juga. Dan Tok Guru Nik Aziz bukan belajar Arab Saudi, tuan-tuan. Ya, dia sekolah menengah dia, ya, di India. BA dia di India, master di Mesir. Dia tak pernah belajar di Arab Saudi pun. Ya, tapi orang tuduh juga. Nampak, tuan-tuan? Ya, dan oleh kerana orang dah tuduh, orang minta dia berhenti mengajar kitab Fiqh Sunnah, ya. Jadi dia pun berhentilah. Tak habis, tuan-tuan, kitab Fiqh Sunnah tu. Ya, sebab dia dah orang tegur kan. Tok Guru tegur juga. Ya, Tok Guru pun kadang-kadang bukan dengar kuliah Tok Guru Nik Aziz ni. Dengar orang cakap je. Ya, jadi, ya, bila dia meninggal dunia, Tok Guru ni, ya, barulah, ya, orang kata Allah sayanglah dulu, patutnya Tok Guru habiskan mengajar kitab ni. Macam tu, tuan-tuan. Ya, kadang-kadang orang tuduh, ya. Imam Al-Bukhari pun sama juga, tuan-tuan. Sampai dia meninggal kena tuduh. Ya, kena tuduh sesat. Imam Al-Bukhari kena tuduh sesat. Dia orang Bukhara, tapi kuburnya di Samarkand. Bukan downtown Samarkand, kat luar. Ya, kat luar daripada Samarkand. Orang Samarkand pun halau dia. Sampai peringkat begitu. Ya, jadi itulah cerita, tuan-tuan. Ya, bukan senang. Kat Malaysia pun ada Mustafa Abdul Rahman, Ustaz Mustafa Abdul Rahman, yang mengarang kitab syarah syarah Hadis 40 orang Pulau Pinang. Ya, pun dituduh sesat juga, tuan-tuan. Tapi alhamdulillah setelah dia meninggal, semua buku yang ditulis oleh Ustaz Mustafa Abdul Rahman dicetak di Malaysia ni, tuan-tuan. Banyak kitab-kitab dia. Yang tuan-tuan mengajar Hadis 40, kalau di masjid semua tu, ya, adalah karangan Ustaz Mustafa Abdul Rahman almarhum. Mudah-mudahan Allah rahmati dia, tuan-tuan. Pun kena tuduh juga. Ya, jadi susahlah kalau macam tu, tuan-tuan. Tok Guru Nik Aziz pun kena. Ustaz Samsuri Ahmad dekat Penang, Datuk Samsuri Ahmad pun kena tuduh juga. Ya, jadi janganlah tuduh-tuduh, tuan-tuan. Kalau kita tak tahu, dengar dulu. Dengar dulu hadis-hadis tu, ya. Kitab mana? Tuan-tuan boleh Google. Ya, boleh tengok siapa ulama yang mengajar ni, ya. Maknanya yang menulis kitab ni lah. Ya, ada macam tu. Okey, tuan-tuan, nanti panjang pula cerita dia. Ada apa-apa nak tanya? Silakan. Silakan, tuan-tuan, ya. Ada 42 orang yang hadir kita ni, ya. Jadi siapa just nak confirm, ya. Ustaz. Just nak confirm again. So maknanya yang waktu terlarang, yang solat terlarang semua tu applies anywhere
except pada waktu di Mekah can sembahyang sunat tawaf bila-bila masa. Itu sahaja ya Ustaz. Just to Lagi? clarify. Ulang balik. Maknanya macam sembahyang sembahyang lepas subuh, sembahyang lepas asar semua tu, lepas tu waktu-waktu terlarang semua tu still applies everywhere, even in Mekah, except for sunat tawaf sahaja. Dan juga qada lah. Qada boleh lah. Oh ya, qada. Okay, qada can anytime lah. Ya. Yeah. Sebab qada tu hukum dia fardu kan. Hukum dia wajib. Sedangkan sunat kan sunat. Ya. So itulah betul ya. Okey, orang lain siapa? Haji Nazri ada soalan? Silakan. Ya. Tak ada Ustaz. Terima kasih. Tak ada ya. Okey, tak ada. Okey, orang lain ya. Kak Mai ada soalan Kak Mai? Tak ada Ustaz. Terima kasih. Okey ya. Jadi apa kita panggil ya. Kalau tak ada kita teruskanlah. Ya. Jadi kita sambung ya hadisnya. Jadi kita sambung lagi hadisnya di bawah daripada Ibnu Umar. Okey, ini anak Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar nama penuh dia. Ya, Abdullah bin Umar ya, bahawasanya Nabi selawat dan salam ke atas baginda ada sebut tentang Asy-Syafaq al-Humrah ataupun Asy-Syafaqul Ahmar. Ya, mega merah. Ya, di sini diterjemahkan pelangi berwarna merah, bukan pelangi lah. Ya, of course pelangi bukan. Sebab pelangi dia ada spektrum warna dia kan. Ya. Pelangi ada berapa warna? Tuan-tuan cikgu sains kena tanya cikgu sains lah. Ya, siapa cikgu sains ataupun pelajar sains? Ya. Jadi berapa pelangi punya warna? 7. Ya. Kau kan? Ya, ada berapa? 7. Ada 7. Ya. Cuba namakan 7 tu. Warna apa? Warna. Ya, Kak Faridah cuba bagi. Kak Faridah dia apa kita panggil ya? Dia kerja bank kan? Kerja bank mesti tahunya. Apa kaitan kerja bank ni tahu kan? Tak ada apa. Warna yellow, green, red, blue, purple, indigo. Orange. Tak ikut susunan tu ya. Tak boleh usah aja formula je lah. Usah aja formula dia, ya. Vibgyor. Jadi yang pertama kuning dulu ya. Kuning dulu. Ya, kuning kemudian ya, apa lepas kuning? Lepas kuning jingga. Orange lah kan? Jingga tu orange kat lah. Melayu Ustaz Ustaz cakap Melayu je. Ustaz sekolah Melayu. Tuan-tuan sekolah orang putih. Kak Suharti dia sekolah Asunta cakap orang putih. Itulah Ustaz ni. Yalah, memang betul lah. Ya, Asunta cakap orang putih duduk dekat tengah bandar. Ya, Ustaz sekolah kampung ya, sekolah Kuang ni. Ya, jadi kuning. Ya, kemudian lepas kuning apa? Ya, lepas kuning jingga lah kan? Jingga lah. Ya, kemudian baru merah. Ya. Jadi merah pula. Kuning, sorry. Ya, kuning. Ya. Lepas kuning baru hijau. Sebab kuning dengan hijau kan dekat-dekat. Ya, hijau kuning. Ya, tu Kedah kan. Ya, kuning hijau. Sebab dia kan negeri jelapang padi. Ya, jadi kuning hijau. Ya. Kemudian apa kita panggil? Ya, kemudian baru biru kan. Baru biru. Ya, jadi biru kemudian apa lagi? Ya, biru. Kemudian indigo kan? Ya. Apa kita panggil? Kemudian yang terakhir apa? Ya. Violet. Ya, violet ataupun bahasa Melayu dia apa tu? Ya. Biru kundang. Ya. Ungu. Dia ungu lah ya. Ungu sebenarnya. Ungu, sorry. Ya, betul. Ya, ungu. Jadi kalau Ustaz Ustaz pakai formula lah ya. Sebab dekat kampung Ustaz ni ada seorang kakak ni ya, dia jual nasi lemak. Ya, ni formula Ustaz lah ya. Ustaz buat cerita. Sebab tu Ustaz ingat lah. Jadi dia jual nasi lemak ya. Jadi biasa kalau nasi lemak dia tu kalau pagi Ahad ke pagi Sabtu dia akan buat rendang itik. Ya, rendang itik ya. Tapi itik tu itik hutan. Maknanya bukan dia bela tau ya. Sebab suami dia ada lesen menembak, jadi dia akan ikut suami dia masuk hutan ya. Masa tu padang golf Ramamputra tak ada lagi masa tu ya. Jadi masih hutan lagi kat Kuang ni. Jadi dia masuk hutan ya. Dia bila dia keluar tu dia akan bawa
apa ni balik ya itik inilah ya itik ungu tadi. Ya itik nila tu lah, itik nila. Ya. Serati Ustaz. Macam itik terati lah. Ya kan dia ada biru-biru, ungu-ungu sikit kan badan dia tu. Ya. Jadi dia punya formula ialah yang jual tu nama dia Kajah, nama dia Kajah. Jadi Kajah ya ataupun Makjah ya, merah tadi ya, merah apa dia bagi? Merah jingga ya. Tuan-tuan tak betul kan Ustaz tadi. Merah jingga sebenarnya. Ya, jadi Makjah MJ kan, Makjah ya. Tuan-tuan nak buat formula orang putih pun boleh juga ya. Mary Jane boleh juga. Ya, Mary Jane ataupun Michael Jackson pun boleh juga ya. Jadi bahasa Melayunya Makjah. Makjah keluar hutan bawa itik ungu. Ya, tu formula dia. Makjah yang jual nasi lemak tadi, ya. Jadi dia masuk hutan dengan suami dia, bila dia keluar hutan saja, dia bawa itik ungu. Ya. Jadi apa ni? M tu merah. Masuk hutan, keluar hutan, bawa Makjah itik keluar ungu. hutan. Bukan masuk, keluar hutan. Makjah keluar hutan bawa itik ungu. Ya, Makjah M merah. Ya, kemudian jingga ya. Kemudian keluar hutan kuning dan juga hijau, bawa tu biru, ya itik indigo, ya ungu lah. Jadi Makjah keluar hutan bawa itik ungu. Bukan dia masuk hutan. Ya kalau masuk hutan dah 2M kan. Ya, ni 1M. Ya keluar hutan bawa itik jingga. Itu ikut contoh lah. Ya, nak pakai Michael Jackson pun boleh juga. Ya, MJ boleh juga. Name Ya, Mary Jane pun association boleh lah juga. Pairing images. Ya. Boleh kita bawa cerita boleh ya, tapi benda tu kita panggil dia macam akronim jugalah ya. Tapi ustaz kembangkan dia satu konsep, dia panggil acrostic, ya. Acrostic tu dia ada cerita ya di sebalik itu, bukan akronim saja. Kalau akronim dia tak ada cerita ya. Tapi kalau acrostic dia ada cerita ya, panjang. Tak apalah, nantilah bila senang ustaz boleh ajarlah teknik. Ustaz ada banyak benda ya. Itu kita belajar, kita buat formula sendiri je ya. Tak ada cikgu kat kampung kan, cikgu bukan sekolah bukan duduk asrama kan ya. Kalau duduk asrama tu cikgu yang power lah ya. Kalau macam Haji Mat Syah duduk MCKK kan ya, tuan-tuan dan puan belajar di TKC Tuan Fatimah tu sekolah bagus-bagus, cikgu dia yang bagus-bagus je kan ya. Ustaz sekolah kampung je. Tapi kita buat formula sendirilah sebab tak ada cikgu nak ajar, so kita buat sendiri ya. Sampai ketua benda tu kita ingat lagi. Okey, selesai ya, balik pada cerita ni. Jadi merah tadi ya, bukan pelangi masuk pelangi selepas hujan tu ya. Jadi hadis ni disahihkan ya. Jadi Hasan menerangkan erti syafaqul ahmar. Ni ada dalam surah Al-Insyiqaq ya, ayat 16, tuan-tuan boleh tengok. Yang ni merah yang ada di kaki langit saat matahari terbenam. Okey, selesailah. Ya, itu ringkas saja ya. Tak perlu tanya apa pun, dah faham dah. Fajar ada 2. Ya. Ini cerita daripada Ibnu Abbas pula, anak kepada Sayyidina Abbas, sepupu Nabi. Rasulullah bersabda al-fajru dalam kurungan, hadis dia biasa in bracket ya. Biasa hadis tu in bracket. Al-fajru, fajar itu fajrani. Fajar itu ada 2. Ini pagi subuh ya. Yang pertama fajrun ya, fajar yang yuharrimu at-ta'am. Fajar yang mengharamkan makan. Ini kalau yang masuk subuh. Bila masuk subuh tak boleh makan dah. Ya. Wa tahillu fihi salah. Ya, dan ya boleh kita halal kita buat solat. Buat solat mana solat subuh lah. Mana dah masuk waktu. Yang kedua, selepas koma ni, wa fajrun, dan fajar tahrumu fihi salah. Yang tak boleh solat dah. Ya, maknanya tak boleh solat subuh lagi. Ya, belum boleh solat subuh. Ai salatu subhi, yakni solat subuh. Wa yahillu fihi ta'am, dan dibenarkan makan. Jadi fajar ada 2. Satu fajar yang dah masuk waktu subuh, dah boleh solat. Satu lagi ialah fajar yang belum masuk subuh, yang azan dia tak ada as-salatu khairun minan naum, tak ada lagi. Ya, as-salatu khairun minan naum tak ada. Jadi bila azan tu tak ada, as-salatu khairun minan naum, maknanya belum masuk subuh. Kalau nak makan boleh lagi. Masuk makan tu makan sahur lah. Ya, tu cerita ni. Jadi hadis riwayat Ibnu Khuzaimah sahih. Fajar ada 2 ya. Tuan-tuan dah pernah tanya, Ustaz jawab ya melalui kitab ni. Fajar kazib. Fajar kazib ialah fajar yang mengharamkan melakukan solat. Mana solat subuh tak boleh lagi. Solat tahajud boleh. Tetapi halal untuk makan sahur memang.
Sebab dia belum masuk subuh yang betul. Dia panggil fajar kazib. Fajar fake-nya, ya. Kazib ni makna pembohong. Ya, bukan masuk subuh lagi. Jadi kalau dengar azan, ya, selepas hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, tak ada as-salatu khairum minan naum, maknanya belum masuk waktu subuh. Kalau belum sahur, boleh sahur lagi. Kalau belum solat tahajud, masih boleh tahajud. Yang kedua dia panggil fajar sodiq. Sodiq. Ya, double A lah, so panjang. Sodiq. Yang ni fajar yang menghalalkan melakukan solat. Maknanya boleh qabliyah subuh dan boleh solat subuh. Tetapi haram untuk makan. Tak boleh lah sebab dah masuk waktu subuh. Ya, solat yang dimaksudkan di sini adalah solat subuh. Haram melakukan solat subuh dan diperbolehkan makan pada waktu fajar kazib. Jadi solat subuh tak boleh lagi. Ya, tak boleh memang dah habis waktu lah. Ya. Dan sebaliknya diperbolehkan solat subuh dan haram makan sahur pada waktu fajar sodik. Jadi tuan-tuan bezakan. Fajar ada dua, satu yang fake yang belum masuk waktu subuh, yang nombor dua ialah fajar yang dah masuk waktu subuh. Ya, tu cerita dia tuan-tuan. Boleh ya? Okey, ada soalan? Silakan. Ada apa nak tanya? So this fajar sadiq is the fajar yang ekor serigala tu ya Ustaz? Ekor serigala. Ya. Dia memanjang kan? Ya. Betul ya? Hadis ke berapa tu? Cuba tengok balik. Ustaz pun dah tak ingat dah. Ya. Tapi dia bukan, ya, dia memanjang ya. Dia tak pada melintang. Hadis berapa tak ingat. Ya, tak ingat ya. Hadis yang ke berapa? Hadis berapa? Tak ingat ya. Tengah cari ni. Ya. Tak ingat ya kat mana hadis dia. Siapa yang jumpa boleh bagi tahu ya. Yang macam ekor serigala kan. Yang satu lagi tu macam apa? Memanjang ya. Tak ingat hadis ke berapa. Ya, dah jumpa. 182. Hadis 82. 182. Lepas tu. 182. The next hadis Ustaz. Ya. Okey, fajar terletak memanjang ya kaki langit. Fajar yang satu lagi ialah fajar seperti ekor serigala ya. Serigala tu dah ya. Jadi fajar tadi ya yang ada pada hadis sebenarnya fajar kazib tandanya seperti ekor serigala, sikit aja. Sedangkan fajar sodik memang dah nampak memanjang. Ya, kita dah nampak dia memanjang. Ya, maknanya dah masuk waktu lah tu. Tapi kalau nampak sikit aja ya macam ekor serigala, maknanya tu fajar kazib lagi. Ya, terima kasih. Itu hadis 182. Okey, ya. Tu selepas ni nanti ya. Jadi belum lagi tu. Okey, tak apa ya. Kemudianlah. Jadi dia punya apa kita panggil dia punya sambung dia ya. Melintang tadi ya 182. Okeylah ya. Al-fajru fajran. Fajar al-fajru fajran dah selesai lah. Fajr fajran selesai. Ini rupanya yang selepas ni ya. Ni baru betul dia. Ya, yazhabu mustatilan fil ufuq. Ya, ufuq ni bahasa Arab juga. Ya, daripada Al-Hakim ya, daripada hadis Jabir. Yang meriwayatkannya Jabir. Jabir ni adalah sahabat muda lah ya, umur baru 16 tahun masa Nabi datang ke Madinah. Jadi wazada fil lazi ya yuharrimu at-ta'am. Ya, jadi ada apa kita panggil sambung dia ya, maknanya fajar yang mengharamkan makan. Ya, jadi fajar yang tadi dia apa mustatilan yang memanjang fil ufuq. Kalau kita tengok pada ufuq ni kalau naik kapal terbang nampaklah ya, kita buka kita punya tingkap tu ya, kita selak tingkap tu kita akan nampak dah memanjang dah ya cahaya tu. Tu makna dah masuk subuh. Tapi kalau baru nampak sikit ya macam tadi disebut innahu kazana bisirhan, seperti zanab ya. Zanab tu ekor, sirhan ialah sejenis serigala. Ya, jadi kalau nampak macam ekor serigala je baru sikit belum lagi. Ya, hadis ni hadis yang sahih, tanda-tanda atau macam fajar yang ada pada hadis sebelumnya. Yang ni fajar kazib, fajar yang fake tadi ya, macam ekor serigala. Sedangkan fajar sodik ya memanjang melintang di kaki langit. Okey, selesailah ya. Tadi Haji Mat Syah dah sebut hadis 182. Okey ya. Kemudian ada cerita tentang solat di awal waktu ya. Daripada Abdullah bin Mas'ud, ni sahabat Nabi orang Mekah. Dia orang nombor 21 masuk Islam. Ya, dia antara yang awal ni. Selepas pada Khadijah, selepas daripada Zaid bin Harisah, selepas Sayyidina Ali, selepas anak-anak perempuan Nabi, ya, selepas Abu Bakar, selepas daripada Osman, ya.
Jadi mereka yang masuk Islam mula-mula ni, antaranya Abdullah bin Mas'ud, budak muda lagi. Ya, jadi dia adalah seorang budak muda lah. Ya, masa hijrah umur dia 31, ya, 31 maknanya umur dia 10 tahun sebelum tu 21, ya. Tolak lagi 3 mana 18. Masa dia masuk Islam umur dia 18 tahun. Ya, Nabi pernah minta susu daripada dia sebab dia jaga kambing. Tapi dia tak nak bagi kat Nabi. Sebab dia kata dia bukan pemilik kambing ni, dia hanya bekerja. Jadi dia tak boleh bagi susu tu kepada Nabi. Ya, dan Nabi kagum dengan dia punya kejujuran dia. Ya, dan Nabi doakan kebaikan untuk Abdullah bin Mas'ud. Ya. Jadi Rasulullah bersabda, afdalul a'mal as-salah fi awwali waqtiha. Ya, ni antara hadis yang apa kita panggil, yang kita pakai selalulah, ya. Jadi afdal solat itu, afdal amal itu ialah solat pada awal waktu, ya. Ini kalau solat bersendirian. Kalau solat bersendirian, tuan-tuan, ya. Tapi kalau tuan-tuan solat berjamaah, tuan-tuan kena tunggulah. Ya, kena tunggu sekejap macam subuh kan, especially Sabtu Ahad orang cuti. Jadi kalau kita tengok jemaah belum ramai, tunggu sekejap. Ya, jadi orang yang menunggu boleh angkat tangan berdoa sebab antara azan dan iqamah tu waktu mustajab. Jadi banyakkan doa. Ya. Kemudian tunggu sampailah orang agak ramai sikit tapi jangan lewat sangat. Ya, masih gelap lagi. Masih gelap, Nabi angkat takbir dan Nabi baca surah yang agak panjang, kita dah belajar 60 hingga 100 ayat. Ya, tapi bila Nabi selesai, bila orang selesai keluar pada masjid, ya. Kalau mereka baling lembing, mereka nampak di mana lembing itu tercacak. Maknanya dah agak nak terang lah. Jadi maknanya Nabi lama solat subuh panjang Nabi, ya. Dan Nabi tidak mula immediately lepas pada azan. Ya, lepas selesai qabliyah subuh kan. Nabi tunggu sekejap sebab nak tunggu jamaah. Ya, tu cerita dia. Jadi kalau kita seorang-seorang, afdal di awal waktu lah. Ya, orang perempuan yang tak pergi masjid, ya, dan dia seorang-seorang kat rumah. Ya, anak-anak pun dah tak duduk dengan dia, suami dah meninggal, ya. Jadi dia seorang-seorang, tak boleh pergi masjid, tak boleh pergi surau. Jadi sembahyang di awal waktu. Tapi bagi orang yang berjamaah boleh tunggu. Ya, jadi hadis ini kita kena letak pada kedudukan konteks yang betul. Ya, kalau kita seorang-seorang awal waktulah. Tapi kalau kita boleh tunggu jamaah, kita lewatkan sikit. Ya, sebab tu disebut sebaik-baik amal, ya, ialah solat di awal waktu, kena tambah in bracket bagi solat bersendirian. Ya, kalau kita seorang-seorang, ya, kita solat bersendirian. Tapi kalau boleh tunggu jamaah, itu kena pakai hadis yang lain lah. Dan Nabi biasa melewatkan solat, bukan lewat sangat, melainkan isyak. Isyak Nabi lewat pernah sampai 1/2 malam, separuh malam dah. Ya, lebih sikit separuh malam baru Nabi solat. Ya, dan Nabi kata, kalau aku tidak beratkan umat aku, maka aku arahkan supaya lewatkan sikit solat. Okey, ya, tuan-tuan, selesai. Kemudian apa lagi? Ada soalan? Kalau ada soalan, boleh tanya. Ya, sebab kalau tuan-tuan tak tanya, Ustaz anggap tuan-tuan faham lah, ya. Ini ada hadis yang tak tahu popular ke tidak di Malaysia, tapi negara Arab popular lah. Ya, jadi daripada Abi Mahzurah, ya, bahawasanya dia kata Nabi sebut awal waktu itu adalah keredaan. Ya, redha Allah. Kalau semayang di awal waktu, dapat redha Allah. Kalau semayang tengah-tengah sikit, dapat rahmat. Kalau semayang di akhir, Allah ampunkan. Ya, tapi sanadnya adalah dhaif. Ya, hadis ni kita tak pakailah, tuan-tuan, sebab dia dhaif. Dhaif tak boleh pegang jadi hukum. Sekadar ambil tahu je. Ya, jadi nak tunjuk bahawasanya solat di awal waktu bagi orang yang bersendirian. Ya, itu memang sepatutnya awal lah. Tapi kalau dia tunggu jamaah, dia boleh lewatkan. Kemudian tak ada pertengahan, ni hadis ni lemah, kita tinggalkan, terus pergi 186. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Sorry. Ya. Ya. Okey, kalau ikutkan soal solat untuk awal waktu ni, kalau time dia tu setengah jam selepas waktu ke, macam mana ada time dia tak? Macam kita nak consider itu adalah awal waktu. Ataupun immediately. Immediately selepas qabliyah. Selepas qabliyah, kan qabliyah subuh 2 rakaat. Lepas qabliyah subuh, ya, tak ada siapa nak tunggu kan. Ya, lepas qabliyah subuh, terus kita iqamat, ya. Kalau nak doa dulu boleh. Kemudian doa yang berpatutan lah kan. Ya, tak panjang sangat. Kemudian kita pun solat subuh. Ya, dia tak ada waktu lah. Sebab zaman Nabi kan tak ada jam lagi. So Nabi tak kata 10 minit, 15 minit, tak ada. Ya, sebab kita semayang seorang. Tapi kalau kita berjamaah, dia ada dia punya, apa kita panggil, ada indikator dia. Indikator dia jamaah dah ramai.
Bila jamaah ramai, okey, baru diiqamahkan. Itu dia punya ni lah, ya. Qabliyah Zuhur sama juga. Qabliyah Zuhur 4 rakaat, ada nak doa, boleh. Ya. Kemudian sebab kalau tak ada siapa-siapa, terus je sembahyang. Jangan tunggu. Ya. Melainkan kita nak tunggu anak kita balik sekolah. Let's say, anak kita ada form 5, lelaki. Ya. Jadi, masuk waktu Zuhur, kita pun Qabliyah Zuhur 4 rakaat. Dan kita tunggu lah. Ya, sebab kita yang kita awalkan tadi, sebab Qabliyah Zuhur, nak dapat kelebihan tu, jangan lewatkan. Ya, tapi sembahyang Zuhur boleh lewat. Sebab nak tunggu anak balik dari sekolah. Anak kita balik, ya, dia balik, dia ambil wuduk, terus sembahyang dengan kita. Ya, jadi kita tunggu dia. Boleh tak? Ya, contoh pukul 3 dia baru sampai, boleh, tak ada masalah. Kita boleh makan dulu, kita boleh berzikir dulu, baca Quran dulu, buat kerja-kerja lain, boleh, tak ada masalah. Ya, tapi Qabliyah Zuhur jangan dilewatkan. Ya, solat Zuhur boleh lewat kerana tunggu jamaah. Tapi kalau tak ada siapa-siapa kita nak tunggu, ya, maka lepas pada Qabliyah Zuhur, doa sikit mungkin, ya, ambil peluang, kita pun iqamat, ya, solat sendiri dan solat Zuhur terus. Tak ada waktu, ya, sebab Nabi tak sebut minit, berapa minit, tak ada. Terus saja, ya, boleh. Okey, ada lain? Ustaz, apa perbezaan solat sunat fajar dan solat sunat subuh? Sama. Nama Sama. saja. Ya. So, there is no two solat sunatnya sebelum subuh. Satu je. Satu saja. Ya, nama dia je yang berbeza, ya. Orang Melayu panggil solat sunat subuh. Orang Arab panggil solat sunat fajar. Ya, dalam hadis sebut apa ni, rakaatul fajri, 2 rakaat fajar. Same thing. 2 rakaat saja. Subuh tak boleh buat lebih pada tu, ya. Qabliyah subuh hanya 2 saja. Qabliyah Zuhur juga 4 saja. Ya, tak boleh lebih. Kalau nak tambah, nanti lepas Zuhur, ya. Baru buat ba'diyah Zuhur 4 rakaat. 2 is okay, 4, ya. Of course, 4 better lah. Ya, tapi tak boleh buat lebih lah, memang 4. Dia punya package dia. Ya, jangan buat lebih pada tu. Melainkan tuan-tuan nak qada lah. Qada lain cerita lah, ya. Oh ya, Ustaz. Qada tu boleh. Hanya 2, saya tak tahu Ustaz. So solat Mana? solat sunat fajar tu 2 rakaat selepas sebelum Sahaja. subuh. Masya 2 Allah, saya rakaat saja. fajar dengan qabliyah. Macam tu. Kena betulkan lah. Ya. Yang salah tu nak buat macam mana kan? Minta ampun pada Allah. Tapi yang akan datang buat 2 saja. Ya, sebab banyak orang ingatkan solat sunat fajar 2 rakaat, solat sunat subuh 2 rakaat. Tak. Ya, dia memang 2 rakaat tu saja. Nama dia saja berbeza. Ya, okey. Ada lain silakan. Apa lagi? Tak ada. Kalau tak ada apa, hadis je lemah. Ya. Solat awal waktu maknanya kalau untuk solat sendiri lepas azan terus kita solat lah kan? Lepas solat qabliyah lah. Tengoklah waktu apa. Kalau Ya, zuhur maksud qabliyah saya dulu. kalau ya saya tahu. Maksudnya azan subuh je terus kita solat qabliyah lah. Bukanlah Qabliyah macam terus. tunggu 10 minit 20 minit. Tak. Qabliyah kena cepat. Ya. Qabliyah kena cepat. Ya. Tapi solat subuh boleh lewatkan kalau ada peluang berjamaah. Tapi Tak, kalau tak maksud ada saya siapa-siapa nak sendiri. berjamaah, terus saja. Okey. Ya, Akak Mai dah tahu tu, dah faham, ya. Qabliyah jangan lewatkan. Qabliyah immediately. Ya, yang kita maksudkan tadi ni, ya, cepatkan solat apa ni fardu. Ya, tapi cepatkan tu bila kan? Jadi lepas pada qabliyah subuh teruslah buat. Kalau tuan-tuan nak doa dulu, doalah sikit, ya. Pasal apa doa? Sebab apa Ustaz tekankan doa? Sebab tuan-tuan kena faham, ya. Di antara azan dengan iqamat. Azan kat masjid, kita tak azan lah kat rumah kan. Orang perempuan tak azan kat rumah. Tapi azan kat masjid. Lepas azan kat masjid, ya, tuan-tuan qabliyah subuh kat rumah. Ya, lepas qabliyah subuh, tuan-tuan nak angkat tangan berdoa. Boleh tak? Boleh. Sebab waktu tu waktu mustajab. Ya, sampailah tuan-tuan nak sembahyang subuh. Bila tuan-tuan nak sembahyang subuh, lelaki atau perempuan dia akan iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Habislah waktu tu. Waktu mustajab tu habislah. Ya, sebab tu Ustaz kata, kalau dia nak lambatkan sikit, ya, untuk berdoa, tapi berdoa takkanlah 1 jam. Ya, nak berdoa 5 minit, 10 minit, boleh. Ya, lepas pada dia doa, baru dia iqamat. Lepas pada iqamat, baru dia angkat takbir sembahyang subuh. Boleh. Boleh lambatkan sikit kerana nak doa. Ya, kerana doa antara azan dan iqamah, waktu tu mustajab. Zuhur pun sama, asar pun sama. Ya, maghrib pun sama juga. Cuma maghrib jangan lambatkan sebab timing dia tu. Ya, sebab maghrib ni
dia sempit waktu dia. Ya, tapi kalau isyak boleh lambatkan. Zuhur boleh lambatkan. Ya, dengan syarat ada jamaah. Kalau tak ada jamaah, sekadar untuk doa pun boleh. Tapi jangan lama-lama sangat. Itulah cerita dia, itulah pengiraan dia. Okey, ada lain? Silakan. Ada apa lagi tuan-tuan? Bagi kita faham betul ya. Ustaz, ni saya tadi Qobliyah Zuhur 4 rakaat, mana afdal lagi kita buat 4 satu salam ataupun 2-2? 4 satu salam. 4 satu salam. Memang Afdal. afdal ya. Oh. Okeylah. Jadi kalau tanya Abdul, 4 satu salam Abdul sebab ada dia punya apa? Dia punya kelebihan dia. Ya, jadi siapa yang solat 4 rakaat qabliyah dengan 1 salam, ya, dan baca surah setiap kali lepas Fatihah. Ini untuk zuhur, ya, subuh dan zuhur ada baca surah selepas Fatihah. Ini untuk subuh dan zuhur saja. Qabliyah, ya, ada baca surah. Bukan baca plainly Al-Fatihah kemudian rukuk dah. Lepas Fatihah ada boleh baca surah. Boleh baca surah paling pendek, boleh baca surah-surah yang mengandungi makna doa. Ya, jadi oleh kerana itu kita buat 4 rakaat dengan 1 salam, tidak ada tasyahud awal. Sebab kalau solat sunat 4 rakaat tak ada tasyahud awal. Tasyahud awal tu nanti tuan-tuan tanya pula apa makna tasyahud awal. Tasyahud awal tu orang Melayu panggil apa? Tahiyat awal. Tahiyat awal orang Melayu panggil. Samalah tu. Ya, Tapi Ustaz, perkataan sebenarnya tasyahud awal. Ustaz, Tasyahud dia. 4 rakaat tu tiap-tiap rakaat boleh kita baca surah. Bukan boleh, sunat. Sunat. Ataupun Kalau boleh harus. Kalau kita guna perkataan boleh tu maknanya harus. Tapi kalau kita kata sunat atau afdal, ya, baca surah. Memang Nabi baca. Ya, Tapi kalau Ustaz cakap boleh kita berdoa, and that doa Quran tu bukan sepenuh ayat kadang-kadang. Jadi kena baca penuh ayat lah. kena sepenuh ayat dalam pada Memang, sebab baca surah mana boleh baca separuh-separuh. Mana boleh baca waladdallin amin rabbana atina fid, tak boleh. Kena baca pada ayat awal lah. Wa minhum may yaqulu rabbana. Kena baca daripada mula. Maknanya satu ayat. Jadikan doa, ayat doa tu sebagai bacaan selepas Fatihah, boleh. Tapi penuh ayat, satu ayat. Oh, memang surah kena baca penuh. Dia tak boleh baca tengah-tengah. Mana boleh? Tu adab baca surah mesti baca daripada permulaan ayat tu. Ya, jadi kita boleh pergi ayat 201. Tu ayat 201. Yang ada Rabbana Atina tu ayat 201. Tuan-tuan boleh buka, ya, bukan sekarang lah, nantilah. Buka surah Al-Baqarah ayat 201, buka surat sebelah kanan. Ya, 201, tuan-tuan mula sikit je. Wa minhum may yaqulu. Ada depan dia sikit je. Wa minhum may yaqulu, dan sebahagian daripada mereka berkata apa dia? Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kena baca mula-mula tu. Barulah ayat tu sempurna. Ya, dan boleh tak satu ayat dianggap sebagai bacaan selepas Fatihah? Boleh. Satu ayat boleh. Ya, tapi afdalnya baca 3 ayat. Ya, sebab apa 3 ayat? Sebab surah yang paling pendek 3 ayat. Inna a'tainakal kausar kan 3 ayat. Jadi para ulama fiqh kata, ulama tafsir kata, kalau kita nak baca mana-mana ayat selepas Fatihah, afdalnya 3 ayat. Ambil sempena surah yang paling pendek, surah Al-Kausar 3 ayat. Okey, ada soalan? Silakan. Okey, lagi satu Ustaz, kalau di masjid, Ya. qabliyah zuhur ke apa ke, selepas azan tu dia bagi dalam 10 minit. Kalau 10 minit tu Kelang kabut. Kalau 10 minit? Saja. Kalau 10 minit? Kalau 10 minit dengan azan sekali tu. Untuk selepas tu kabut iqamah. 10 minit tu dia dengan azan campur sekali. Jadi tak cukup. Tak cukup. Saya pernah bagi tahu dengan ini, di mana-mana pun masjid saya tengok macam itu Ustaz. Sunat berdoa. Bukan semua. Bukan semua. Masjid Ustaz tak macam tu. Mungkinlah. Tapi bukan mungkin, memang betul. Kebanyakan lah. Saya pergi. Tapi banyak masjid dah tukar. Banyak masjid dah faham dah. Ya, dia masalah yang degil ni apa ni Bilal tu. Bilal tu yang degil kadang-kadang, ya.
Masa kuliah bila tak datang tu masalah dia. Tapi ini Dia tak dengar pun kuliah, ya. Tapi kalau yang faham dia dah dengar, insya-Allah dia tambah. Kita boleh bagi tahu pada jawatankuasa. Sudah bagi tahu, Ya, tapi langsung tak boleh lah. 4 rakaat memang tak boleh buat dan berdoa tak pun. sempat. Memang betul. Betul lah tu. Tak sempat. Jadi tak sempat langsung. Jadi sayang. Sebab itu waktu Allah buka pintu langit tu belum dengar cerita buka pintu langit lagi. Hadis tu tak ada dalam kitab ni, dia dalam kitab lain. Dalam kitab riwayat Imam At-Tirmizi. Itu kitab Syama'il nama dia. Syama'il Muhammadiyah, ya. Jadi ada kitab lain sebab Bulughul Maram ni memang kitab besar, ya. Tetapi bukanlah 100% semua hadis dalam ni dah, ya. Kebanyakan ada, tapi ada lagi yang dalam kitab lain, ada dalam Riyadhus Shalihin, dalam Syama'il, ya. Ni kitab ni dalam kitab Syama'il tadi hadis tadi. Ya, ketika azan berkumandang, maknanya ketika masuk gelincir waktu Zuhur tadi, masuk waktu Zuhur, Allah buka pintu langit. Ya, bila buka pintu langit, masa itulah kita nak berdoa. Antaranya doa dalam solat. Macam mana doa dalam solat? Dengan membaca surah-surah yang mengandungi makna doa tadi. Ayat 201 tadi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya, jadi kalau kita baca satu ayat saja pun tak ada masalah sebab dah waktunya pendek. Nak baca 3 lagi lah tak sempat kan. Paling kurang satu ayat. Sudahlah. Pendek je tu. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tak sampai 1 minit. Ya. Tapi macam tadilah, ya. Pihak jawatankuasa masjid ni kadang-kadang dia sebab dia tak tahu. Jadi kita bagi nasihatlah, ya. Kalau nasihat kita dia tak mendengar, minta tuan-tuan guru yang datang solat tu, ya, yang datang mengajar tu tegur. Jadi kalau tuan-tuan guru tegur dia dengar. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya, itulah cerita. Ya. Macam mana? Bukan title ustaz dia tak dengar pun. Sebab dia ya. ikut dia punya timer tu. Dia dah set 10 minit lebih kurang begitu. Tapi boleh tukar. Tu timing tu kan kita boleh tukar. Tapi bagi tahu AJK lah. Kita tak boleh lah personally bagi tukar, memang bergaduh lah nanti kan. Boleh bagi tahu, ya. Sebagai contoh ustaz di apa kita panggil, ya, mengajar di masjid pinggiran Taman Tun, ya. Jadi jamaah pun tanya, bagi tahu. Dia kata tak boleh ustaz, tak sempat. Tak apa, kita bagi tahu pada imam, bagi tahu pada jawatankuasa, ya. Ustaz tak pastilah, ya. Sebab ni ustaz cakap ni masa boleh kuliah hari tu. Masa PKP tapi boleh kuliah. Tak tahu sama ada dah dianjak, ya, supaya sempat orang sembahyang 4 rakaat ataupun tak. Sebab sayang benda tu. Ya, sebab banyak orang Melayu qabliyah Zuhur dia buat 2 rakaat saja. Sedangkan yang afdal 4. Ya, yang afdal 4. Memang Nabi buat 4, tuan-tuan. Kebanyakan hadis-hadis Nabi buat 4. Yang Nabi buat 2 tu qabliyah. Qabliyah Zuhur kadang-kadang Nabi buat 2, kadang-kadang Nabi buat 4. Ba'diyah. Yang qabliyah memang 4. Ya, qabliyah ni sebelum, ya. Yang qabliyah ni memang Nabi buat 4, tuan-tuan. Tapi yang ba'diyah selepas Zuhur, barulah Nabi buat 2 kadang-kadang. Kalau Nabi kelang kabut ada hal Nabi buat 2, kadang-kadang Nabi buat 4. Yang itu betul, ya. Tu ada pilihan. Tapi yang qabliyah ni jangan tinggal. Masalah dia ustaz faham tadi, Tuan Haji tanya tadi, masjid pula bagi 10 minit. 10 minit tu dengan azan. Dengan azan memang tak sempat lah tuan-tuan. Ya, mana sempat. Ya, jadi yang itu kena dibincanglah dengan jawatankuasa. Ya, jadi kalau ada apa kita panggil, ya, ada cadangan, ya, daripada pihak tadilah, ya, tuan-tuan guru, ustaz-ustaz yang datang, ya, mungkin dia boleh dengar kot, insya-Allah, mudah-mudahan. Itu je lah. Saya nak tanya, saya tak tahu lah, yang qabliyah ni kena buat selepas azan ni ustaz ke macam mana? Mestilah qabliyah, mestilah selepas azan, takkan sebelum azan. Tengah azan tak boleh buat? Masa tengah azan? Sebab tengah azan kena jawab azan. Oh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Kan jawab. Kan Nabi suruh. Kalau kita tengah sembahyang sunat, macam mana kita nak jawab azan tu? Ya, dan Nabi pun tak tunjuk azan ketika azan Nabi solat, tak pernah. Even orang yang baca Quran pun kalau boleh berhenti baca Quran sebab nak jawab azan tu. Ya, kalau kita bawa kereta tak payah berhentilah, ya. Jawab je lah sambil bawa kereta boleh ni. Tapi sambil baca Quran dan nak jawab azan, susah tu. Ya, macam mana? Ini kan pula nak baca Fatihah, azan pula nak, tak boleh. Jadi selesaikan azan. Jawab azan. Selepas azan terus buat qabliyah. Ya. So itulah ceritanya. Dah ringkas-ringkas saja. Jadi kita tak boleh ringkaskan Fatihah. Tapi kita boleh baca satu ayat saja.
walaupun afdal 3. Ya, dan kita jangan jangan panjang-panjang zikir masa rukuk dan sujud. Buat ringkas-ringkas saja. Ya, boleh tak subhana rabbiyal a'la saja? Boleh. Subhana rabbiyal azim, boleh. Ya, yang itu kita ringkaskan, yang surah kita panjangkan. Jadi tuan-tuan kena smart lah tuan-tuan. Faham ya ustaz punya sebut ni? Ya, sebutan ustaz ni. Tuan-tuan kena smart. Ya, itulah cerita dia, ya. Boleh tuan-tuan ya. Ada soalan? Silakan. Ustaz, Ada apa? Ya. untuk surah semua tu, kalau kita solat sunat ke solat fardu semua, kita guna Quran baca semua boleh kan Ustaz? Tiap-tiap kali kita solat, dalam solat. Maknanya buka Quran ke? Ya, Kalau buka Quran tu Quran kat depan kita lah, tak adalah buka-buka, tak adalah gerak-gerak. faham. Sebab dia ada ayat lain yang macam subuh tu betul. Sebab subuh tu kita nak ikut macam Nabi kan. 60 sampai 100 ayat tu okeylah, adalah dia punya rukhsah dia. Tapi kalau Zuhur Asar tak payahlah, tak payah tengok Quran. Ya, kita baca surah yang kita dah hafal saja. Ya, sebab ada hadis lain pula kata bacalah ya. Apa kita panggil ya, iqra'u ma tayassara lakum minal Quran. Bacalah surah yang mudah bagi kamu daripada Quran. Mudah tu maknanya yang kita dah hafal. Kalau subuh tu special pasal kita nak dapat 60 ayat, kita tak ada surah macam Sajdah baru 30 ayat, Suratul Muluk baru 30, tak cukup kan? Jadi kalau kita nak buka Quran kerana nak sampai 60 tu, itu adalah dia punya rukhsah dia, keringanan. Tapi kalau sembahyang lain tak payah. Ya, melainkan solat tarawih lain. Ya, tarawih lain. Ya, solat malam lain. Solat malam, ya. Sebab tu solat sunat. Tapi solat fardu tu ada hadis lain yang sebut macam tu. Jadi ustaz, kalau Kak Macitah tanya, ustaz cadangkan tak payah tengok. Subuh tu ada keringanan, ya, ataupun sembahyang malam boleh. Itu je lah kalau ustaz boleh share dengan tuan-tuan. Okey, lagi dua soalan lagi? Ustaz. Ya. Yang ba'diyah tadi pun boleh 4 rakaat 1 salam pun boleh ba'diyah. Boleh. Okey. Ada lagi satu ustaz. Kita baru-baru ni lah, baru ada satu ustaz ni cakap, tapi saya pun tak pernah buat lagi lah. Dia katalah pagi kita dah habis tahajud, lepas tu kita buat witir 3 rakaat. Lepas 3 rakaat, lepas tu kita sambil menunggu azan tu, dia kata kita boleh buat 2 rakaat sunat fajar dipanggil. Itulah saya pun confused. Sebelum azan lah ustaz. Tak ada tak ustaz? Betul. Tak ada. Sebab solat sunat fajar ialah solat sunat qabliyah subuh. Maknanya dia mesti masuk waktu. Silap tu. Ya, mungkin ustaz tu tersilap. Sebab tengok balik hadis ya. Itulah tak tahulah. Dia kata bukan qabliyah. Itu qabliyah memang kita tahulah lepas azan. Tapi dia kata boleh lagi. Dia kata sunat muakkad pula tu. Ya Allah. Kan clearly betul tak you all? Siapa yang dengar ustaz tu hari tu? Tu sebab dia tanya ustaz ni. Ustaz Ansar. Kita dah confused lah. Ya Allah. Dia kata, jangan confuse. Jangan confuse. Sebelum azan dia suruh kita solat sunat fajar. Tak betul. Azan solat sunat qabliyah pula. Solat sunat fajar ialah solat qabliyah subuh. Ustaz tahu memang ada orang cakap macam tu. Tak betul tu, tak tepat. Jadi solat sunat yang dibuat sebelum masuk waktu subuh, semua tu tahajud. Tahajud diakhiri dengan witir. Lepas witir, tuan-tuan pun tahu, Kak Macitah pun tahu. Akhiri solat malam kamu ya dengan solat witir. Lepas solat witir ada tak solat lain? Mana ada? Memang saya tanya dia ustaz, mana boleh kita solat lagi lepas witir? Dia kata witir kita buat tak boleh buat 2 kali apa dia jawab ya? Yalah dia kata dia buat 2 kali satu malam. Tak boleh buat 2 kali satu malam. So meaning kita dah buat sekali saja, bolehlah lagi dia kata solat sunat sebelum azan. Tak tahulah ustaz, ya Allah, tapi kita tak pernah buat lagi lah ustaz, memang tak pernah buat pun. Jangan buat. Minta maaf jangan buat. Ya. Dan jangan lawan ustaz tu lah, ya. Jangan lawan dia. Nanti mungkin jatuh air muka dia ke apa kan. Dia kena ada adab lah. Tapi macam tadilah tak tepat. Ya, tak tepat. Ya. Pelik lah sikit ustaz. Sebab all this while kita tahu satu je. Memang first time kita dengar ustaz. Ya. Tak betul, tak tepat tu. Ya. Sebab dalam hadis tak kata macam tu. Ada banyak hadis-hadis ni. Ya. Jadi ustaz pun tak boleh halang tuan-tuan untuk belajar daripada siapa-siapa. Tuan-tuan belajarlah daripada siapa-siapa. Tapi pilih-pilih lah. Cuba tengok ya. Cuba tengok. Yang dia cakap tu ada tak hadis dia? Dia senang je. Ya. Sebab kadang-kadang memang baca kitab Riyadhus Shalihin, baca kitab Syama'il, baca kitab Bulughul Maram,
Tapi yang nota-nota tambahan yang dia bagi itu dia ambil daripada mana? Ya, kalau macam ustaz tadi kan, ya, Tuan Haji tanya ustaz, ya, yang tentang apa sembahyang qabliyah Zuhur 4 rakaat dengan 1 salam. Itu memang ada hadis tu, cuma bukan dalam Bulughul Maram, dalam kitab Syama'il Muhammadiyah. Ya, Syama'il tu ustaz untuk pengetahuan Kak Masyita, Syama'il tu ustaz mengajar dating KT and the group yang section 7. Ya, okey. Ustaz mengajar pakai Syama'il tu dekat grup tu. Ya, jadi di apa kita panggil dulu di rumah dia lah kan, tapi sebab PKP kita buat online juga, ya. Jadi yang itu kita mengajar, kita guna Syama'il. Jadi dalam Syama'il memang ada. Ya, masuk je waktu Zuhur, Allah buka pintu langit. Jadi kita pun sembahyang 4 rakaat, afdal dengan 1 salam. Bila 4 rakaat 1 salam qabliyah, dia tak ada tasyahud awal. Ya, semua rukuk sujud 2 kali, bangun terus. Tak ada tasyahud awal. Rakaat terakhir baru tasyahud akhir. Ya, setiap rakaat lepas Fatihah boleh baca surah. Inna a'tayna, ya, baca qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq boleh. Kalau nak baca satu ayat daripada tadi macam ayat 201 boleh. Ya, 201 boleh, 250 boleh. Nak zawal kan ustaz? Nak dapat zawal tu. Zawal tu ialah gelincir matahari, habis azan, jawab azan, terus takbiratul ihram. Ustaz, boleh saya tanya ustaz? Ya. Saya nak clearkan satu. Kita buat 4 rakaat qabliyah Zuhur itu. Tiap rakaat lepas Al-Fatihah boleh baca surah ya. Just confirm. Baca surah. Boleh ya? Baca surah, ya betul. Tiap memang 4 rakaat. Bukan boleh. Bukan boleh. Sunat. Sunat. Okey. 4 rakaat selepas Al-Fatihah boleh sunat baca surah pendek. Baca surah. Okay. Ataupun satu ayat, yang dah macam satu ayat pun boleh. Okay, tetapi bukan the first 2 rakaat tau, Cap. Ya. Saya selalu buat 2 rakaat. Bila ada 2 rakaat saya tak baca surah. Baca. Okey. Boleh sunnah. Okey. Thank you. Sunnah dia 4 rakaat tu baca. Okey. Thank you. Okey. Qabliyah dengan dia memang ba'diyah beza. juga lah ustaz. Ba'diyah pun sama ya. Boleh 4. Ba'diyah Ba'diyah tak baca surah. Tak payah kan? Ba'diyah tak Cuma baca qabliyah surah. saja. Qabliyah saja. Ustaz, cuba dengar Ustaz cakap tadi. Yang baca surah ni hanya qabliyah subuh 2 rakaat dan qabliyah zuhur 4 rakaat. Itu saja baca surah selepas Fatihah. Yang lain tak ada qabliyah ke, sebab qabliyah lain tak muakkad. Qabliyah asar tak muakkad. Qabliyah maghrib tak muakkad. Qabliyah isyak tak muakkad. Mana ada muakkad? Nak sembahyang tak salah. Tapi tak muakkad. Ya, jadi kalau masuk masjid terus tahiyatul masjid. Kalau kita lepas pada wuduk terus solat sunat wuduk. Tak payah qabliyah. Qabliyah hanya subuh dan zuhur. Dan subuh dan zuhur itulah yang ada baca surah selepas Fatihah. Every rakaat. Qabliyah only the first 2 subuh rakaat. memanglah ustaz, subuh memang 2 rakaat je kan. Yalah, qabliyah 4. Ustaz, Qabliyah zuhur 4. Ustaz, ba'diyah tu kalau nak baca surah boleh kan? Jangan baca sebab Nabi tak suruh. Sebab kita selalu suka-suka hati, tak boleh. Tak payah baca. Sebab Nabi dah kata, Nabi pun tak buat, Abu Bakar tak buat, Omar tak buat. Who are the best people on earth? Nabi, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf. Cuba tengok, mereka buat tak? Dia tak buat. Jadi bila tak buat, just follow. Imam Syafi'i pun tak buat, Imam Bukhari pun, tiba-tiba kita nak buat, tak payah. Pasal yang Nabi tunjuk, itulah yang terbaik. Yang Abu Bakar tunjuk, Osman tunjuk, itulah yang terbaik. Melainkan ada 2 pilihan. Ya, Jadi Abu Bakar solat sunat solat sunat witir sebelum tidur. Sayyidina Umar solat sunat witir selepas bangun daripada tidur. Dua-dua Nabi puji. Nabi puji Abu Bakar kerana dia takut dia tak terbangun. Bukan dia tak bangun. Ya, dia takut. Ya, jadi kalau dia bangun, dia sembahyang tahajud saja. Tak perlu tutup dengan witir lagi. Dan tak perlu tutup dengan tak perlu tutup dengan qabliyah tadi. Tak payah tutup. Bukan qabliyah, fajar. Apa Macam tak dengar? Saya about to ask the same question. Selalu kita buat sebelum tidur kan Ustaz. Witir takut tak bangun. And then bila kita alhamdulillah kalau terbangun tahajud tu kita tak payah buat witir lagi sekali dah. Sebab tak ada witir 2 kali. Witir sekali saja. Masya-Allah. Okey Ustaz, terima kasih. Ustaz, ini pasal Ustaz. Ya. Kalau kita macam tadi di surau di masjid,
Kita tak boleh dapat kita buat qabliyah tu. Jadi Yang mana ni? Zuhur ke? Yang mana Haji? ya qabliyah zuhur tu. Aha. Kita pergi di masjid tak dan nak buat. Berapa kali kita cakap pun dia tak mau. Jadi kita Tak mau dengar. buat di rumah macam mana? Kalau buat Kalau di rumah buatlah. berjemaah. Di rumah kat rumah tu siapa bos kat rumah tu? Haji ke ada orang lain bos? Dua-dua bos. Bos, maknanya isteri pun bos. Tapi saya boleh jadi imam lah. Saya boleh jadi imam lah kalau di rumah. Jadi buatlah 4 rakaat kat rumah. Oh, jadi Dia jaga wife dia jadi nanti kita tak ada bagus. dapat pahala di masjid lah, di surau. Berjemaah di masjid kalau macam tu. Macam mana tak dengar? Sekali lagi ulang balik. Okey, saya dapati kalau saya pergi ke masjid surau tempat saya ni, saya tak ada nak sembahyang qabliyah 4 rakaat. Dapat 2 je lah. Dapat 2 je. 2 saja. Dan berdoa pun tak boleh. Jadi saya Empat. katanya saya buat di rumah untuk berjemaah di rumah. So maknanya Rugilah tak dapat apa ni? Tak dapat berjamaah di masjid pula rugi. Ya. Okey. Memang tak dapat lah. Ya, sebab di masjid tu ada kelebihan dia sebab dapat tahiyatul masjid. Ya, walaupun kita tak buat tahiyatul masjid, tapi sebab kita buat qabliyah zuhur tadi dia dah incorporated dengan tahiyatul masjid. Tu memang kaedah dia. Ya. Jadi rugilah pula ya kat situ. So macam tu lah. Whatever it is, masjid is priority lah, memang kena. Priority betul. Of course ya. Uh, Cuma tadilah Ustaz. kena tegur tadi. Ya. Kalau kita nak juga 4 sunat qabliyah tu, lepas tu kita jadi masbuk dengan imam. Lambat. Bermakna dia dah terlepas satu rakaat dengan dia, kita masbuk. 1 rakaat. Lepas tu kita tambah je rakaat macam mana? Dia hilang kelebihan takbiratul ihram bersama imam pula. Itu yang Takbiratul ihram bersama imam tu ada kelebihan dia. Mana imam pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Kita tengah sembahyang lagi. So kita tak dapat pula kelebihan takbiratul ihram bersama imam. Ya, jadi maknanya memang dia punya kunci dia ialah kena minta jawatan kuasa tu anjak sikit. Jangan 10 minit dari tu lengan azan. Maknanya 5 minit after azan, ya, in between finishing azan and the kita panggil the starting of solat fardu tu ada 5 minit je. 5 minit tak sempat, kelang kabut. Jadi minta dia tambah sikit. Another 5 minit lah, bagi 10 minit selepas azan. Tu sempat. Itu memang sempat, ya. Boleh tu bagi tahu dia insya-Allah, ya. Tukar kita panggil, tukar sikit je, bukan tukar, anjak sikit je, itu saja, ya. Dan Ustaz. sebab banyak orang, Ustaz dah bagi tahu dah, ya. Banyak orang dia tak tahu, dia tak buat pasal dia tak tahu. Ya, memang kaedah Ustaz dah sebut dalam kelas lain, ya. Ignorance tu, ya. Is our kita panggil, is our biggest enemy. Ya, ignorance is the biggest enemy. Sebab apa? Sebab banyak orang tak tahu, ya, sebab dia tak buat sebab dia tak tahu. Banyak orang dia kata 2 rakaat sudahlah, ya, jangan rajin sangat. Dia tak tahu masa tu Allah buka pintu langit. Ya, sebab tu zuhur Nabi selalu lambatkan. Ya, especially kalau terlalu panas. Kita dah baca hadis dia. Kalau hari terlalu panas, Nabi akan minta Bilal dah isyarat nak iqamat. Nabi kata, ya, abridu. Abridu tu maknanya biar sejuk sekejap, ya, tunggu kejap. Ya, ada orang nak solat qabliyah, ya, ada orang nak berdoa dan sebagainya. Nabi suruh lewatkan sikit. Ya, memang sebab qabliyah zuhur ni waktu Allah buka pintu langit. Ya, dan bila zuhur di iqamah dikumandangkan solat, bila imam bagi salam je untuk rakaat terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi, Allah tutup pintu langit. Jadi siapa lambat habis lah. Ya. Jadi kalau kita lewatkan zuhur tu sayang. Ya, kita terlepas waktu prime time untuk berdoa, tuan-tuan. Ya, banyak orang berdoa tapi dia tak berdoa pada prime time. Rugi, tuan-tuan. Ya, kita tak berdoa pada waktu yang betul. Ya, antara azan dengan iqamah itu memang sunat, ya, doa mustajab. Ya, ketika permulaan hujan turun pun kita terlupa juga. Hujan turun kita pun leka je. Tutup tingkap, ambil baju sidayan, itu je. Kita tak berdoa pun waktu tu. Sayang, tuan-tuan.
Ya, ketika permulaan iqamah tu Allahu akbar, syahadu an la ilaha illallah, iqamah. Sebelum angkat takbir, itu waktu mustajab doa. Pun orang lupa juga. Ya, ketika nak buka puasa, orang ingat doa buka puasa, tapi dia tak ingat sebelum buka puasa itu waktu mustajab. Dan sebagainya lah, banyak lagi lah tuan-tuan kalau nak sebut. Ya, panjanglah cerita. Ya, Okey, ada apa lagi? Silakan. Ya. Jadi sebelum masa iqamah tu kita boleh berdoa. Boleh. Tapi Ya. doa ringkas je lah. Dan Ya. tak payah angkat tangan. Ya, tak payah. Doa ringkas je. Tapi Allahumma ighfir lana dzunubana. Sudah. oh, okey. Allahumma ighfir lana dzunubana. Ini tak payah Doa tak mesti angkat tangan. tak payah iqamah, jawab iqamah. Dah jawab. Jawab iqamah. Dah jawab iqamah. Kejap aja. Jawab iqamah. Dah jawab iqamah. Kemudian imam angkat takbir kan. Ya. Allahumma ighfirli. Allahumma ighfir lana. Sekejap je, berapa saat je tu. Kemudian angkat takbir. Allahu akbar. Sempat dengan imam. Dapat pahala. Tuan-tuan, doa ni ada yang ringkas saja. Tak payah doa tuan-tuan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Panjang. Allahumma ighfirli. Cukuplah. Ya Allah, ampunkan dosaku. Kalau nak jamak, Allahumma ighfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunkan dosa kami. Sudah. Pendek je tuan-tuan. Ambil peluang doa. Ya. Okey. Ustaz, Allahumma ja'alni minat tawabin. Boleh pendek-pendek je tuan-tuan. Doa tu. Boleh pendek-pendek. Ya. Okey. Ya. Datuk Azizul. Apa? apa ni? Soalan. Apa ni? Asal waktu-waktu apa ni? Di antara lepas azan dengan iqamah, setengah surah ataupun masjid, dia buat ada waktu tahan macam subuh. Waktu subuh dia bagi dia ada panjang sikit, 15 minit, 20 minit. Waktu-waktu lain dia biar 10 minit. Adakah ini satu kita boleh recommend kepada orang JK ni, satu waktu standard? Macam kita ikut waktu subuh 15 minit ataupun 20 minit. Ada standard time tak Ustaz? Standard time tak ada. Ya, tapi kita boleh gunalah macam Mekah Madinah tu. Mekah Madinah kan macam tu. Subuh ya, kadang-kadang 20 minit, 25 minit. Yes. Daripada azan. Ya, sebab orang nak turun, orang nak apa kan. Zuhur pun macam tu juga. Paling kurang 10 minit, 15 minit paling kurang. Maghrib yang cepat. Sebab maghrib memang tak boleh lambat-lambat. Ya. Okay. Yang lain tu boleh. Kita boleh jadikanlah, kita kata Mekah Madinah pun buat, Masjid Aqsa pun buat, ya. Banyak masjid-masjid buat. Masjid negeri pun buat. Masjid negeri, cuba tengok Masjid Putrajaya, Masjid Besi contoh kan. Ya, semuanya tu ada dia punya senggang waktu tadi. So kita gunakanlah tu. Boleh tu. Sebenarnya boleh. Tapi tadi kerjasama daripada jawatan kuasa lah. Kuasa ya. Terima kasih Ustaz. Kerjasama. Okey tuan-tuan, last kalau ada apa Datuk Osman? Ada soalan bodoh sikit Ustaz. Katalah kita sembahyang seorang-seorang Ustaz, sebab lari PKP nak pergi masjid pun tak boleh. Kalau apa sekali lagi? Kita nak sembahyang, kata Zuhur ni, Zuhur kita ada kerja sikit, ada apa-apa sikit, kita terlambat sikit. Can we perform Qibliyah sebelum Zuhur? Boleh. Boleh. Pukul 3 pun boleh. Pukul 3. Maknanya as long as belum masuk waktu asar boleh. Okay. Alright. Tapi tak dapatlah zawal kelebihan awal waktu tadi, tak dapatlah. Buka pintu langit tu tak dapatlah. Okay. Ya, boleh. Datuk semua boleh lewat kan. So, ada hal kan. Ada hal sikit apa-apa ke apa semua kan. Yalah. Tapi Qibliyah tu boleh, we can do raya tu Zuhur lah. Dia tak nullify, tak ada. Dia tak apa ni, tak ada waktu habis. Habis waktu dia bila habis Zuhur lah. Boleh buat. Dia panjat pokok mangga tu. Dia panjat pokok mangga. Syarul, please don't add. Bukan kat durian. Okey. Sajalah. Okey. Ya, sama-sama. Kita tak habis lagi nampaknya tuan-tuan. Ya, soalan. Sebab tuan-tuan dah ujung-ujung dah injury time tuan-tuan tanya. Tadi masa banyak tuan-tuan nak tanya lagi. Ya, tak apalah. Ya. Ada apa tu? Ya, kami kita ada apa? Ustaz lah pula Ustaz. Ustaz dah banyak kali offer dah tuan-tuan yang tuan-tuan tak ni pun ya, tak nampak interested. Ya, nantilah akan datang. Ustaz, tempat lain dah banyak pergi dah kan. Umrah lah pula. Ya. Dengan Ustaz. Pergi hari tu kita buat dengan Shirin, masa Shirin ni kot. Shirin apa ni, siapa lagi? Datin Lin. Kak Syahnas, ramai hari tu ya. Masa kita pergi tu. Ya, dan kita pergi ke apa kita pergi Taif kan. Taif pun kita pergi. Ya, dan apa lagi ya masa tu.
Kelas sekarang faktor usia berapa Ustaz? 65. Apa dia? Umur yang boleh buat umrah sekarang. Ustaz tak tahu ya. Sebab apa ni kerajaan Malaysia tak tapi itulah as long as dah apa ni 2 dos dan apa kita panggil ya Ustaz tak pasti, yang baru Ustaz tak tahu ya. Tunggulah ya sebab belum ada kebenaran untuk umrah lagi. Rasanya boleh aja kan. Kalau dah 2 dos rasanya boleh aja. Ya, cuma kalau dia ada penyakit kronik mungkin ada sikit sekatan, ada strictness lah kat situ kan. Tapi lain pada tu Ustaz tak ada apa kot. Mudah-mudahan lah, doa lah, mudah-mudahan insya-Allah ya. Rindu dah, kita pun dah lama rindu tak pergi Mekah ya. Okey, sekadar tu terima kasih pada semua. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Kita sambung pada kesempatan lain ya. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. So much Ustaz. Sama. Jazakallah khairan katsiran. Wa antum jazakumullahu khairan. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Bye. Assalamualaikum Terima kasih, everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz. Thank you. Terima kasih Nazri. Terima kasih semua. Sama. Jazakallah. Terima kasih, Terima kasih Nazri. Terima kasih. Sama-sama. I happy Merdeka Day. Same to you. And happy Merdeka. holiday. Ya. Selamat Merdeka. Tomorrow got Merdeka Walk nak? Ada. Mana yang panjat pokok mangga depan rumah hang tu ada pokok mangga yang selalu panjat. Mana durian tak dapat lagi. Depan rumah dia ada pokok mangga, depan rumah dia banyak buah mangga. Tak apalah, durian tak dapat mangga pun boleh lah. Boleh. Man. Ya. Manggis semua ada, tak bagi tu sikit mana. Tak sempat balik lah. Okey. See you. Okay, bye. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Thank you. Okey, sama-sama. Bye. Haji Nazri. Assalamualaikum. Thanks Nazri. Okey, sama-sama. Ya, Assalamualaikum. Haja Mazidah. Your mic. Tak boleh tanya soalan. Okey, cuba cakap sekarang. Off the phone. Can you hear me, Ji? I can hear you. I can hear you. You use the Boleh? latest link kan? The latest link kan? Yes, but then I do not know why my iPad ni dia display leave and as though I'm going to leave, you know. You're going But to leave. can you hear me clearly or not? I can hear you very clearly. Yeah, it's okay. But can you hear me clearly? Can Very clearly. Can ya? Boleh dengar? Boleh dengar. Oh, For your info, okay. I use a new link tau today. I use a new link today. Tak apa, I boleh masuk actually. I can Boleh kan? I can masuk tapi I tak tahu. Tadi but that I do not know but my iPad tadi duduk sekejap mati, sekejap hidup. Okay, tak apalah Haji. Now you can hear me Okay, tak apa, Boleh, it's boleh, okay. Very clear. Okay, Ji. Okay, Assalamualaikum. Warahmatullahi Okay, wabarakatuh. bye. Bye.